keduanya, apa yang saya perlukan anda adakan, most probably anda dah ada dah. Lagi afdalnya untuk anda ikuti sesi kita ni kan, anda guna headphones, okay, ataupun earphones, alright. So jadi suara saya yang tak berapa sedap ni pun jadilah anda dapat dengar dengan jelasnya. Lebih banyaklah ilmu anda dapat untuk anda tulis di buku nota anda. Buku nota dan guna headphones. Itu je syarat dia. Okay, sebab sesi ini adalah percuma sahaja untuk anda. Sempena apa tahu? Hanya beberapa hari saja lagi program saya akan bermula, program intensif perniagaan internet dan strategi bidang sosial. Itu akan bermula beberapa hari saja lagi, tapi kan ini kan in a way kan ini sebagai satu preview lah, okey, di mana kan bagaimana saya membantu paling ramai usahawan online sejak 2006 lagi. Kita telah melahirkan paling ramai usahawan online sejak 2006, and saya nak kongsikan dengan anda topik kali ini kan, iaitu kan nak jual apa. And ni soalan cepu emas ni, okey, soalan cepu emas, dan saya nak tanya anda dan anda kena honest jawab, boleh tak macam tu? Saya nak anda saya nak anda dengan jujur jawab soalan saya seterusnya, iaitu kan, anda yang online dengan saya sekarang ni, dah ada bisnes ke? Belum. Okay, macam tu soalan saya. Kalau dah, bagi tahu saya dah. Okay, kalau belum, bagi tahu saya belum. Okay, tapi sepatutnya lah seperti mana yang saya war-warkan di Facebook saya ke, melalui email ke kan, bahawa sesi ni kan lebih fokus kepada anda yang belum ada perniagaan. So kita akan back to basic. Okay, tapi sajalah mana lah tahu kod-kod ada yang tersesat, termasuk juga sesi kita ni. So far saya dapat lihat ramai yang kata belum, ada yang dah juga. Okay, ada yang dah, tapi kalau bahasa orang tak apalah, manalah tahu kod-kod dapat juga ilmu kan. And one of the ilmu yang saya nak anda ada adalah kan, ilmu apa tahu? Memulakan sesuatu perniagaan yang baru. Okay, manalah tahu anda-anda yang mungkin yang dah ada perniagaan and then anda nak cari macam mana nak mulakan idea perniagaan baru. Okay, insyaAllah anda akan dapat ideanya pada sesi kita kali ini. Okay, and macam saya sendiri kan, saya ni mengamalkan apa dikenali sebagai multiple source of income, iaitu kan saya ada beberapa perniagaan online, okay, yang menjana pendapatan. Okay, so kat situlah yang saya nak sharekan dengan anda bagaimana anda boleh mulakan perniagaan yang baru. Okay, bagi anda yang dah ada perniagaan mungkin nak tambah perniagaan baru, tapi lebihkan kepada fokuskan pada kali ini kepada anda yang belum ada perniagaan. Kita akan ambil take it slow lah. Okay, kita akan take it slow, kita akan take it step by step. Okey, secara online anda akan dapat lihat dua orang kiri dengan orang kanan saya, orang kuat saya, Razi Rahman, okey, CEO syarikat saya, dan juga Amirul Hafizi, COO syarikat saya, dan mereka ni kan akan turut sama membantulah nak jawab soalan-soalan anda secara online. Mereka akan moderatekan, sebab apa kan secara sekarang ni kan bersama saya anda beratus yang online bersama saya. Untuk saya baca soalan anda satu-satu memang tak termampulah saya. Okey, tak seperti program saya. Bila program saya kan dalam satu kelas dalam 30-40 saja saya boleh interact, tapi bila saya kendalikan webinar percuma macam ni kan, beratus online, beratuslah soalan tak terjawab lah. Okey, so jadi jangan kecil hati kalau saya tak dapat nak tegur anda individually, saya tak dapat jawab soalan-soalan anda individually kan. InsyaAllah secara online moderator kita Razi Rahman dan juga Amirul, orang kuat saya, kiri dan kanan saya, yang turut membantu program intensif perniagaan internet dan strategi bidang sosial. Mereka akan jawab apa saja soalan anda sekiranya ada nanti. Okey? Boleh tak macam tu so far? Okey. Bagi anda mungkin first time ikuti saya punya webinar percuma macam ni kan, ada sedikit bonus untuk anda. Okey. Di akhir webinar kita ni, apa yang saya nak berikan kepada anda adalah ni. Okey, free gift ni, iaitu kan 101 idea posting di media sosial. It's a laporan lah. Ada beberapa muka surat dan kat sini dalam laporan ni kan ada 101 idea posting di media sosial. Sebab antara kaedah, strategi, teknik untuk mewar-warkan sesuatu perniagaan kat internet adalah untuk update media sosial kita. Contoh macam Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, LinkedIn ke, YouTube dan sebagainya kan. Tapi mungkin kita tak ada idea nak update apa, betul tak? Okay, so jadikan tim saya dah preparekan 101 idea posting di media sosial supaya apa tahu? Supaya anda tidak lagi kekeringan idea. Ada 101 idea dalam tu dan ianya percuma sahaja. Okey? Cuma syarat dia kan saya akan berikan ini kepada anda at the end of presentation saya pada kali ini. Okey? So jadi bagi anda yang gagah juga dengar sampai habis, insya-Allah anda akan dapat banyak ilmu kan. Not just ilmu pada kali ini tetapi kan ilmu dalam bentuk apakah 101 idea posting di media sosial
akan diberikan kepada anda di akhir nanti. Okay, now juga satu lagi, di akhir nanti saya akan kendalikan sedikit preview. Okay, preview program saya yang bakal bermula beberapa hari saja lagi. Bagi anda yang pernah dengar preview ni, tak payah dengar dah. Okay, tapi bagi anda yang berminat nak tahu bagaimana saya boleh bantu anda mulakan perniagaan dan kembangkan perniagaan, dah habis sesi kita, webinar kita pada kali ini kan, di hujung dia kan, kalau boleh luangkan lebih kurang 15 minit, 20 minit bersama saya supaya saya dapat kongsikan dengan anda tentang program saya yang bakal bermula. Tapi itu nantilah. Okay, apa yang niat saya sekarang ni, matlamat saya sekarang ni adalah untuk menyampaikan topik seperti yang dijanjikan, nak jual apa. Okay, bagaimana nak mulakan perniagaan dari zero. Kalau kita baru je nak mulakan perniagaan, kita tak tahu nak mulakan kat mana kan, then insyaAllah you are at the right place. Okay, dan kalau anda rasa apa yang saya sampaikan ni kan berguna, anda nak lebih tahu lebih lanjut tentang program saya, dah settle ni lebih kurang 1 hour macam tu. Okay, after that kita anda bersama saya akan sharekan lebih lanjut tentang program saya yang akan bermula tak lama lagi lah. Okay, so jadi boleh tak macam tu? Semua dah ready? Okay, dah ready, bagi tahu saya dah ready dan insyaAllah kita boleh bermula dah. Okay, so jadi kan macam saya katakan, sesi kali ini, program kali ini kan bersama anda, kita relax sikit lah. Kita nak take a step back. Sebab apa kan, saya lebih address kepada anda yang berminat nak mulakan perniagaan, okay, tapi tak mulakan perniagaan lagi. Mungkin perlukan sedikit bantuan, bimbingan, perlukan sedikit inspirasi dan perlukan sedikit teknik dan strategi nak mula dekat mana. Dan saya tengok majoriti anda tadi kan memang di tahap ini, nak mulakan perniagaan, nak gagahkan langkah pertama tu. Okay, so insyaAllah. Tapi kan anda tahu tak, okay, mostly anda pun tahu juga bahawa semua orang akan mula di langkah pertama. Okay, and saya nak sharekan dengan anda kisah saya sedikit lah. Okay, bagi anda yang dah follow saya lama, anda tahu sebab saya sering ulangkan kisah ni. Tapi kalau bagi anda yang baru follow saya kan, okay, saya nak bagi tahu anda, saya pun bermula daripada zero. Saya ni kan awal-awal dulu, satu ketika dulu sejak di bangku sekolah kan, saya ni jenis orang yang pendiam, okay, seorang yang pemalu, orang kata sebagai introvert. Kan, ada tak sesiapa introvert? Okay, kali ini kalau ada, kalau anda rasa anda introvert, boleh tak bagi tahu saya introvert. Okay, so jadi ada geng lah. Okay, so jadi kan memang saya ni kan seorang yang introvert daripada bangku sekolah, masuk sekolah menengah, masuk college, masuk universiti, memang saya ni jenis yang introvert. Saya ni tak suka dengan orang. Okay, saya tak boleh bercakap macam ni. Sekarang ni dah tak introvert sangat lah. Sekarang ni dah muka tak malu, boleh bercakap macam ni. Okay, tapi kan memang daripada dulu saya seorang introvert. Okay, tapi saya ada minat ni tau. Minat saya nak jadi seorang yang berjaya. Okay, nah the thing is kan, dengan kita yang introvert ni, yang tulis saya yang introvert kat bawah ni kan, kita ada cita-cita, betul tak? Kita ada matlamat nak dicapai, kan? Tetapi kan oleh kerana kita rasa macam kita introvert ni kan, kita selalu rasa apa tahu? Kita tak ada keyakinan diri untuk mencapai sesuatu matlamat tu, okey? Orang introvert ni bijak, bukan nak cakap saya ni bijak, tidak. Okey, tapi kita ni bijak, okey? Orang introvert ni bijak sebab kita banyak berfikir. Setuju tak? Okey, kita banyak spend time seorang-seorang, kita banyak berfikir and fikir future dan sebagainya kan. Tetapi oleh kerana sikap yang introvert ni kan, ada kalanya membuatkan kita macam rasa ragu-ragu, rasa tak yakin untuk lakukan sesuatu untuk capaikan matlamat kita, kan? Saya pun macam tu juga, saya pun mula daripada kosong juga, okay? But because saya dah mungkin macam anda, tak kira lah introvert tak introvert pun kan, saya jenis yang suka baca buku, okay? Mungkin some of you pun jenis many of you yang malam ini, kalau anda malam ini nak belajar ilmu, most probably anda ni jenis yang suka membaca lah, suka yang mencari ilmu kan. Dan saya bacalah banyak buku sejak saya muda lagi kan, dan salah satu bukunya adalah Think and Grow Rich. Siapa pernah dengar buku ni? Siapa pernah baca Think and Grow Rich daripada Napoleon Hill? Dan buku tu kan seakan-akan memberi saya sedikit motivasi dan semangat untuk berjaya. Sebab dalam buku ni kan kisah dia adalah mengenai apa tahu? Mengenai bagaimana apakah teknik skill untuk mencapai kejayaan. Okay? Tapi here's the thing. Okay? Salah satu skillnya kan adalah skill komunikasi. Okay, so bila saya baca je chapter mengatakan komunikasi ni penting, habislah saya macam mana ni, kita ni dah introvert, kena ada skill komunikasi pula untuk jadi hebat, untuk jadi berjaya. Okay, sebab rata-rata kalau kita tengok orang yang berjaya, contohnya macam Bill Gates kat depan ni, contoh macam Oprah Winfrey kat depan ni, contohnya macam Steve Jobs kan, ataupun Richard Branson kan, mereka ni pandai komunikasi.
Okay, tapi the truth is kan asal usul orang seperti Bill Gates, okay, dan juga Richard Branson, kedua-duanya kan asal usulnya mereka ni introvert juga, okay. Tetapi kan mereka belajar bagaimana nak keluar daripada introvert dia, okay. But bagi saya susah untuk saya keluar daripada introvert. Nama pun dah introvert, nama pun pemalu, pendiam dan sebagainya kan, okay. But that was when kan saya terjumpa dengan apa kan? Jumpa dengan internet. Okay, jumpa dengan internet. Bila saya jumpa internet je, okay, kat situlah saya mula rasa macam best sangat-sangat. Oleh kerana apa tahu? Anda pun tahu dah kenapa, kan? Sebab saya boleh menjual tanpa jumpa orang. Saya boleh jual tanpa keluar rumah. Okay, macam saya ni takut nak jumpa orang. Okay, satu ketika dulu saya ni pendiam, suka duduk dalam bilik saja sebagai seorang introvert. Okay, tapi kan bila zaman internet bermula, saya nampak apa tahu? Saya nampak peluang yang sangat-sangat best sebab saya ni tak pandai berkomunikasi. Okay? Dan saya nampak dan saya take action untuk mulakan perniagaan internet saya yang pertama. Okay? Dan Alhamdulillah perniagaan itulah yang berjaya. Tetapi kan kisah dia, of course, awal-awal memang hero kalah dululah. Dia cerita macam cerita Hindustan lah. Tahun pertama saya menjalankan perniagaan, saya gagal. Okay? Tahun pertama, saya dapat 3 pelanggan sahaja. Sepanjang perjalanan saya mulakan perniagaan, saya dapat 3 pelanggan sahaja. And kalau anda tanya, bisnes apa yang saya mulakan satu ketika dulu, my first business adalah design, reka cipta. Okay? So jadikan saya seorang designer, saya pun belajar dalam bidang design. Habis universiti kan, saya mulakanlah perniagaan internet saya yang pertama dan perniagaan internet itulah yang gagal. Setahun saya dapat 3 pelanggan saja yang nakkan design saya. Okay? Nanti saya akan share lebih lanjut lagi lah tentang kisah saya. Okay? But then of course, anda pun tahu kan, dalam nak berjaya ni kan memang kita akan ada challenges dan itu adalah antara challenges saya yang terawal. Satu, saya ni seorang introvert. Keduanya kan perniagaan saya yang pertama gagal. Okay? Dan bila saya mula mendalami perniagaan online, Alhamdulillah kat situlah baru mula berjaya sampailah hari ini. Perniagaan saya kecil-kecilan yang saya mulakan daripada rumah, kan, ada menjadi perniagaan global di mana saya sekarang ni berada di Dubai, UAE bersama anda. Okay? Now, itu dia punya mukadimah. Okay, itu dia punya mukadimah. Tapi kan kita sama-sama, tak kira lah di mana pun kita berada kan, tak kira kita di orang Malaysia ke, orang mana-mana ke kan, ataupun serata dunia, kita dilanda apa kan beberapa bulan awal tahun ini, okay, kita dilanda COVID, betul tak? Nah, apa jadi ketika COVID? Alright, and saya nak bagi tahu anda, permintaan untuk perniagaan online berganda lebih daripada 10 kali ganda. Okay, and ini adalah satu dikenal sebagai blessing in disguise. Mak Saleh katalah blessing in disguise, iaitu kan rahmat tersembunyi. Memanglah ada banyak negatifnya COVID. Memanglah ramai juga orang yang hilang punca pendapatan. Okay, banyak masalahnya dan memang banyak challenges dia. Okay, tetapi kan dari pandang mata perniagaan online, permintaan dia kan berganda 10 kali ganda. Okay, dalam waktu beberapa bulan awal tahun ini, okay, syarikat gergasi Amazon.com menambahkan 100,000 pekerja. Okay, kita tahulah Amazon.com tu syarikat online kan, online shopping yang paling top di dunia, betul tak? Okay, so jadikan mereka tambah 100,000 pekerja kerana apa kan? Untuk menampung permintaan online yang semakin tinggi. Okay, and menurut research kan, apa jadi ya? Menurut research, COVID-19 ni kan telah fast forward kan online business selama 4 tahun. Dia telah lompat selama 4 tahun. Nah, apa maksud dia? Okay, yang ini penting untuk anda tahulah sebagai mukadimah kita. Okay, penting untuk anda tahu. Kalau tak ada COVID, okay, perkembangan perniagaan online sekarang, dia slow. Tetapi kan oleh kerana COVID, okay, kita telah leap, kita telah fast forward 4 tahun akan datang, okay, di mana permintaan perniagaan online kan adalah sangat-sangat tinggi. Okay, so jadi kat sinilah macam saya shock sangat, saya semangat sangat dapat bersama anda sebab anda pun nampak peluang berniaga, betul tak? Peluang perniagaan di internet, kan? Tapi kan of course, okay, nak mulakan perniagaan, saya kena beritahu anda awal-awal, bukan sesuatu yang mudah, betul tak? Tadi pun awal-awal saya dah mengaku tentang ada challenges dia, ada cabaran dia. Okay, so hopefully kan sesi kita kali ini saya dapat leraikanlah sedikit challenges, sedikit soalan, dapat memberi inspirasi kepada anda untuk actually take that first step. Okay, untuk mulakan perniagaan online anda. Boleh tak macam tu so far? Okay, now like I said,
nak mulakan perniagaan, dia ada macam-macam perlu dilakukan, macam-macam challenges, okay? And ada kalanya kan, especially macam saya dan juga bukan saya seorang je, sebagai seorang introvert kan, yang tak introvert pun kan sering kali kan kita ada masalah ni tau. Okay, betul tak? Bagi tahu saya, setuju tak kita ada masalah ni? Masalah apa tau? Masalah kita overthink. Okay, siapa ada masalah overthink? Sebagai introvert, memang dah confirm kita ni jenis overthink. Tapi kalau anda yang tak introvert, kan, ramai juga antara kita mempunyai masalah overthink. Kita fikir terlalu banyak, kita fikir terlalu dalam, macam-macam kita fikirkan, sampai kadang-kadang macam-macam idea kita ada, okay, sampai satu pun tak terbuat. Okay, bukan nak cakap anda, saya pun macam tu. Sebab kita overthink, betul tak? Kan? Saya dapat lihat kan, ramai antara anda kata, yep, betul. Kita overthink. And overthink ni kan menjadikan masalah untuk kita. Okay, sebab apa kan? Because of overthink, kita tak take next step. Setuju tak macam tu? Okay, ramai-ramai yang saya tengok lah, yang kenapa tak mulakan perniagaan. Saya tanya kan, kenapa tak mulakan perniagaan? Kebanyakan mereka overthink. Mereka fikir langkah, apa tahu, langkah 7, 8, 9, 10. Tak tahu macam mana nak promote, tak tahu macam mana nak letak Facebook ads, tak tahu macam mana nak letak pixel, tak tahu macam mana nak edit video dan sebagainya. Sedangkan langkah 1, 2, 3 pun tak mula lagi. Itu contoh overthink. Kan? Dan because dia takut sangat langkah 5, 6, 7, 8, dia tak ambil langkah pertama. Pernah tak anda dalam keadaan tu? Sebab kita overthink. Kan? Saya pun sama dulu. Saya overthink. Okay? Sehingga kan saya jumpa apa tahu? Satu konsep ni. Okay? Dan satu konsep ni saya nak sharekan dengan anda. Apakah konsep dia kan? Ini di depan anda ni konsep dia. Okay? Nah, apa anda nampak kat depan ni? Saya rasa anda pun biasa kan? Many of you bawa kereta. Betul tak macam ni? Bila kita bawa kereta waktu malam, okay, waktu gelap, kita pasanglah lampu kereta kita kan. Dan bila kita pasang lampu kereta kita, kita boleh nampak tak 2-3 kilometer yang akan datang? Kita boleh nampak tak 10 kilometer yang akan datang? Kan? Kita tak nampak, betul tak? 2-3 kilometer akan datang, kita tak nampak. In fact, 1 kilometer akan datang pun kita tak nampak. Okay, waktu malam dengan lampu kita. Selesai lampu kita ni kan, kita boleh dapat lihat berapa kan? Mungkin berpuluh-puluh meter di hadapan saja. Mungkin beratus meter di hadapan sahaja. Betul tak? Okay? Tapi apa yang kita buat? Adakah kita berhentikan kereta kita kata, alamak tak nampak lah lagi 1 kilometer apa akan jadi, kita tak nampak, kita berhenti kereta kita sampailah kita nampak. Tak, betul tak? Kan? So macam konsep kereta sama juga. Bila kita bawa kereta waktu malam, kita pasang lampu dia, okay, kita nampak beberapa meter yang akan datang. Kita terus drive. Okay, kita terus drive juga, kita terus pandu juga. Bila pandu, kita akan nampak lagi beberapa meter yang akan datang. Setuju tak? Bila kita pandu lagi, kita akan nampak lagi beberapa ratus meter yang akan datang. Betul tak? Okay? Jarak kita 1 kilometer sebab tu kita tak nampak. Tetapi kan, as we go along, bawa kereta waktu malam dengan lampu kereta, kita akan nampak apa yang ada, apa yang akan ada, apa yang akan datang, apa yang akan datang, apa yang akan datang. Setuju tak macam ni? Kan? Dan anda kena fahami konsep ni. Sebab bila anda fahami konsep ni, barulah anda tak overthink. Okay? Jangan fikir langkah 7, 8, 9, 10. Okay? Fikirkan langkah 1 dulu. Apa yang perlu kita buat di awal-awal ni. And bila kita dah buat langkah 1, apa yang kita akan dapat? Lihat. Kita akan dapat lihat langkah 2. Setuju tak? Okay? Dan bila kita dah buat langkah 2, kita akan nampak apa? Kita akan nampak langkah 3. Okay? And that's how kita akan developkan perniagaan kita dan developkan diri kita sendiri. Sebab kita jangan overthink. Right? And that's why saya nak tunjuk anda resminya dengan bawa kereta waktu malam ni. Faham tak konsep macam ni? Okay? Dan untuk sesi ni pun kan saya nak anda fikirkan konsep macam ni. Iaitu kan, jangan fikir langkah 7, 8, 9, 10 sebab anda akan overthink, anda akan takut, anda akan overwhelmed dengan terlalu banyak benda. Okay? Why not kita fikirkan langkah pertama dulu? Boleh tak macam tu? Kan? Dan itu yang saya nak cuba guide anda kan. Kita bermula dari langkah pertama. Kalau boleh, bagi tahu saya boleh? Okay? Dan apakah langkah pertama dia kan? In total ada 3 langkah yang saya nak sharekan dengan anda. Okay? So langkah pertama dia adalah yang ini. Okay? Iaitu kan minat. Okay? Simple je. Minat. Nak mulakan perniagaan kan, sebaik-baiknya kan, afdalnya kan, anda mulakan perniagaan yang mengikut minat anda. Ini 100% yang terbaik. Tadi saya dah cakap kat anda kan, saya ni minat membaca, betul tak? Okay? Dan betul tak? Anda yang minat membaca, kalau anda baca buku biografi usahawan yang berjaya kan, semuanya, boleh dikatakan semuanya buat apa yang mereka minat. Setuju tak? Okay? So jadikan walaupun bunyi dia agak basic, agak asas,
Okay, minat ni adalah sangat-sangat penting apabila anda mulakan perniagaan. No, not just minat dalam perniagaan, minat dalam bisnes apa yang kita nak lakukan. Okay, now contoh dia macam ni tau. Now ini kawan-kawan saya ni, okay, Bill Gates, Warren Buffett dengan Michael Dell, kawan-kawan saya, tapi mereka tak mengaku saya ni kawan. Okay, sedihnya mereka tak mengaku, saya je mengaku mereka ni kawan. Okay, dan bila saya baca biografi mereka ni billionaire. Okay, mereka ni adalah antara orang-orang yang terkaya, top 10 orang terkaya di dunia. Okay, Bill Gates, Warren Buffett dengan Michael Dell, and mereka kata dalam buku biografi mereka always akan ada chapter, salah satu chapter, okay, adalah buat apa yang kita minat. Okay, Bill Gates minat dengan komputer. Okay, Warren Buffett kan minat dengan investment. Michael Dell minat dengan komputer. Okay, Bill Gates tadi minat dengan software. Michael Dell minat dengan pasang komputer. Oleh kerana mereka buat benda yang mereka minat, that's why menjadi orang yang berjaya sampailah ke hari ini. Okay, and to tell you the truth, semua perniagaan yang saya jalankan, semua perniagaan yang saya mulakan daripada dulu sampailah sekarang kan, semuanya kan adalah apa yang saya minat. Okay, in fact perniagaan saya yang pertama adalah apa yang saya minat, yang gagal tadi tu. Okay, perniagaan yang saya pertama yang dapat 3 pelanggan setahun, dalam masa setahun, iaitu design, reka cipta. Saya minat sangat reka cipta. Okay, sebab apa kan masa saya kat sekolah agama, bila pertandingan tulisan khat, saya selalu menang. Alhamdulillah selalu menang. Okay, bila kat sekolah menengah kan, saya selalu lukis dan jual lukisan saya kepada kawan-kawan saya. Okay, so bila saya mulakan perniagaan online, saya buat design, reka cipta. Apa yang saya minat, saya belajar juga dekat universiti. Kan? Tapi macam saya katakan, perniagaan saya gagal. Kenapa minat ni penting? Bila kita buat benda yang kita minat, kita akan lambat putus asa, kita akan lambat give up. Sebab apa kan? Kita buat kerana minat. Pernah tak jadi macam ni? Saya tahu many of you kan mungkin tak pernah mulakan perniagaan, tapi mungkin some of you pernah mulakan perniagaan, tapi kita termulakan perniagaan yang kita tak minat. Okay, dan mungkin sebab kawan ajak, okay, kawan ajak, jomlah join jual produk ni, join program ini kan dan sebagainya kan. And kita pun join lah juga sebab kawan ajak. Kita tak minat tapi sebab kawan ajak, sebab kita nampak potensi untung ada dalam tu kan, kita pun join perniagaan tersebut. Tapi kita tak minat. Apa jadi kalau seminggu, 2 minggu kita tak dapat pelanggan? Nak jumpa pelanggan pun kita malas. Okay, apa jadi kalau sebulan 2 kita tak dapat closekan klien? Okay, kita akan quit, betul tak? Kita akan give up. Okay, tapi kan kalau anda buat apa yang anda minat, setahun anda usaha, dapat 3 pelanggan je macam saya, anda tetap akan usaha juga. Anda lambat give up. Kerana kan anda buat kerana minat. Setuju tak macam tu? Kan? And elemen ini, okay, macam saya kata, walaupun simple, ini kan adalah sangat-sangat penting. That's why ramai orang yang berjaya hari ini dalam perniagaan, mereka pilih perniagaan yang mereka minat, and dalam tu ada banyak challenges. Okay, ada banyak hiccups, ada banyak cabaran dia. Tetapi sebab mereka buat benda yang mereka minat, mereka gagah juga. Sebab kita buat kerana minat. Okay, memang kita nak duit. Okay, tapi kan minat tu kan sebaiknya anda utamakan. Boleh tak macam tu? Okay, and this is very important. Sebab apa kan, ada 2 sebab kat sini. Okay, antara 2 sebab, ada banyak sebab kenapa kena buat, ada 3 sebab. Okay, yang saya nak sharekan dengan anda, sebenarnya kan minat ni ada macam-macam. Ada banyak sebab. Nombor 1, anda akan lambat give up. Okay? Tapi nombor 2 kan yang penting juga yang akan membantu anda untuk bulan-bulan yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang, bila anda minat lakukan sesuatu tu kan, anda akan nak belajar lagi. Betul tak? Kan? Contoh, kalau anda minat dalam bidang kesihatan, contohnya, minat sangat dalam bidang kesihatan, anda sadar lah katakan, macam saya tak boleh, saya tak sadar kan. Anda sadar, anda minat pergi gym. Anda lagi belajar tentang workout, betul tak? Anda lagi belajar tentang nak gunakan equipment gym anda. Anda lagi belajar nak rep, ulangan, makanan apa yang sihat dan sebagainya. Anda nak belajar semua tu. Kan? Dan lagi mudahlah anda menjalankan perniagaan produk kesihatan. Sebab anda akan belajar lagi dalam industri tu, lagi banyak anda belajar, of course, lagi banyak ilmu anda. Anda nak explore, anda nak learn, lagi banyak anda fikir tentang tu. Tapi bayangkan, katalah anda tak minat dengan kesihatan. Okay, anda tak minat dengan kesihatan, and then anda paksa diri anda untuk jual produk kesihatan, most probably anda tak nak belajar pun. Betul tak? Kan? So jadi kat sini anda ada disadvantage. Bayangkan macam mana pesaing-pesaing anda yang minat dengan produk kesihatan, okay, yang memang pergi gym setiap hari, yang sadar setiap hari kan, macam mana anda nak compete dengan mereka? Mereka ada banyak ilmu produk kesihatan. Betul tak? Okay. So nombor 2-nya kan, bila anda lakukan apa anda minat kan, automatically anda nak belajar dalam bidang tu lagi. Kan? Contoh, katalah anda minat dalam bidang hiking. Kan? Mesti anda nak belajar macam-macam dalam bidang hiking. Katalah anda minat memancing. Kan? Anda mesti nak belajar tentang memancing. Kan? Dan bila anda berilmu, ilmu ni akan memudah anda dapat lebih ramai pelanggan sebenarnya. Sebab apa kan? Sebab yang ketiga pula adalah
Bill Gates, kawan kita tadi tu. Okay, sekarang ni dia kawan kita, bukan kawan saya je. Sekarang ni dia kawan kita. Sejak 1996, Bill Gates kata content is king. Apa maksud dia kan? Maksud dia kan informasi adalah raja sehingga hari ni. Itu dia kata tahun 1996. Sehingga hari ni information adalah raja, betul tak? Kan? Information adalah king. So bila anda belajar lebih banyak dalam industri anda, bidang anda akan ada banyak lagi information untuk dikongsikan. Dan bila anda kongsikan banyak information, dekat situlah lebih ramai akan beli dari anda. Okay? Lagi banyak content, lagi banyak information yang anda sampaikan kepada orang ramai, anda akan dapat lebih banyak pelanggan sebenarnya. Okay? Zaman ni kan bukan hard selling, bukan duk jual. Anda pun tak suka kan? Bila orang duk jual dengan anda pun akan rasa back off sikit kan? Anda akan macam take a step back kan? Tapi kalau orang tu bagi ilmu kepada anda, kan? Dan anda akan rasa selesa sebab it's information age sekarang ni. Content is king. But kalau anda tak ada ilmu, macam mana anda nak sharekan content? So jadikan kalau anda tak minat, macam mana anda nak cari ilmu? Setuju tak macam tu? Okay? So syarat saya nombor 1 lah. Langkah pertama kan, anda kena buat apa yang anda minat. Okay? Itu yang terbaik. Alright? Dan of course saya tahu ada soalan kata apa tahu. Saya ni pandai baca fikiran anda. What if anda tak tahu anda minat apa? Kalau tak tahu minat apa macam mana? Kan? Dia macam makan makanan lah juga. Betul tak? Kalau anda tak makan sesuatu makanan tu, macam mana anda nak tahu anda minat ke tak? Anda suka tak makan makanan ni? Makanan Arab. Kalau anda tak pernah makan makanan Arab, okay? Anda tak tahu. Betul tak? Kan? Tapi sebenarnya makanan Arab tak berapa sedap sangat. Lagi sedap makanan Malaysia. Okey. Tapi itu sekadar contoh. Kalau anda tak rasa sesuatu makanan tu, macam mana anda nak tahu anda minat ke tidak? Okay? So that's why anda nak tak nak kan, anda kena try macam-macam. Okay? Guna internet, surf internet, tengok contoh ini, tengok contoh tu kan. And lagi banyak input anda dapatkan, lebih banyak lagi information anda dapat. Okay? Kat situ kan mungkin anda akan dapat tahu apa yang mungkin anda minat. Okay? So jadikan anda kena try banyak-banyak kalau anda tak tahu apa yang anda minat. Okay, so itu syarat saya nombor 1, itu langkah kita yang pertama kan, sangat-sangat penting walaupun bunyi macam simple sangat, but let me tell you, kejayaan perniagaan saya sehingga hari ini kan, takkan jadi kalau saya tak buat apa yang saya minat. So jadi minat tu kan adalah nombor 1 dalam senarai anda. Okay. Langkah 2, maaf slide saya ni tengah salah. Okay. Langkah 2 bukan langkah 3. Okay, nanti orang ada kata apa ni tiba-tiba daripada langkah 1 terus lompat ke langkah 3 ni kan. Langkah 2. Okay. So langkah 2 baru kita nak masuk nak jual apa. Okay. So of course nombor 1, keep in mind anda kena buat apa yang anda minat. Okay. Now, nak mulakan perniagaan sebenarnya kan ada banyak business model dia. Okay, ada banyak business model sekarang ni. Anda boleh mulakan apa saja perniagaan, anda setuju tak? Okay, contohnya kan anda nak buat perniagaan MLM pun boleh, betul kan? Anda nak buat direct selling pun boleh. Anda boleh approach stokis, contoh stokis tu menjual produk kesihatan contohnya atau produk kecantikan, anda boleh jadi agent mereka, okay? Anda boleh buat perniagaan berbentuk affiliate, anda boleh buat perniagaan berbentuk dropship, okay? Ataupun produk digital. Now, sesi kita ni ringkas, tak sempatlah saya nak tunjuk anda semua satu business model yang ada, okay? So jadikan apa yang saya nak sharekan dengan anda, saya nak simplifykan. Tak kiralah anda nak pilih MLM ke, direct selling ke, stokis ke, agent ke, affiliate ke, produk digital dan sebagainya, okay? Dalam program saya nanti saya lagi expandkan semuanya kan. Tapi untuk sesi kali ini kan saya nak just share 2 perkara lah, iaitu kan kalau anda ada skill yang anda boleh promosikan, okay? Ataupun yang kedua kan kalau anda borong produk dan jual semula, okay? Tapi konsep perniagaan sama je. MLM lebih kurang sama juga. Anda dapatkan produk, anda jual semula. Direct selling pun sama, anda dapatkan produk, anda jual semula. Stokis dan agent pun lebih kurang sama, betul tak? Okay? So jadi saya nak cuba simplifykan, saya nak kongsikan anda 2 perkara lah, iaitu kalau anda ada skill, okay, perkhidmatan, okay, ataupun kalau anda nak jual produk, okay, dapat dan borong, okay, and then jual semula. Kalau saya nak luangkan masa kali ni untuk bagaimana nak jadi founder produk lah dan sebagainya, terlalu complicated, terlalu kompleks dan sebagainya, like I said, macam kereta tadi, why not kita ambil step by step saja, okay? So saya nak cuba simplifykan nak mulakan perniagaan untuk anda, okay? And the thing is kan, salah satu, okay, cara dia kan adalah cari perniagaan yang mempunyai permintaan tinggi. Nanti saya akan sharekan teknik dia, right? Time COVID ni kan sebenarnya kan ada banyak industri yang jatuh. Seperti mana ada di depan anda ni kan, ini adalah industri-industri yang jatuh ketika COVID. Anda boleh lihatlah macam-macam yang jatuh ketika COVID ni, okay? Tapi kan ini jatuh, right? Dalam keadaan yang sama juga ada industri yang meningkat. Okay, saya nak tunjuk anda satu contoh seorang rakan saya. Nah, rakan saya ni kan, rakan baik saya ni kan, ketika COVID kan perniagaan dia kena impact. Sebab perniagaan dia kan adalah antara yang jatuh.
Okay, industri yang jatuh ketika COVID, right? So jadi kan dia pun tanya saya lah macam mana nak buat dan sebagainya, dan salah satu syarat yang saya katakan buat bisnes ni kan cuba cari permintaan yang tinggi. Okay, cuba cari permintaan yang tinggi. Dan saya nak kongsikan kisah ni kepada anda sebab saya nak cuba bukakan mata anda. Peluang perniagaan ada banyak sangat kat luar sana tu. Okay, bukan setakat produk kecantikan, bukan setakat produk kesihatan, bukan setakat jual tudung. Okay, di mana tiga-tiga ni kan adalah mainstream, ramai dah orang buat. Why not kita fikir apa yang ramai tak buat lagi. Okay, so jadikan ini adalah antara industri yang meningkat. Okay, ketika COVID sampailah sekarang, anda dapat lihat kat depan ni kan, and kawan saya ni kan, dia tak tahu nak mulakan perniagaan apa. Sebab perniagaan dia, the main perniagaan jatuh. Okay, so dia tak tahu nak mulakan perniagaan apa. And dia dapat idea yang sangat simple, saya pun sharekan dengan dia kan, sebab saya nak bukakan mata dia kan. So jadikan dia ternampak produk-produk yang mempunyai permintaan yang tinggi. Okay, ini sekadar contoh saja, tak semestinya anda buat benda yang sama. Saya nak sharekan dengan anda the idea of it. Okay, so apa yang dia dapat lihat kan, saya pun bantu dia, saya kata cuba tengok apa permintaan tinggi. Okay, rupa-rupanya macam chips, crackers, popcorn, orang duk tengok movie kat rumah je tak nak keluar dah kan. Okay, nuts, okay, kacang, okay, apa nama ni, fruit dalam cups, okay, packaged foods. So jadikan ada macam-macam yang permintaan tinggi. Okay, so jadikan saya kata kat dia, why not cuba cari idea, okay, barang-barang yang mempunyai permintaan tinggi ni kan, dan anda jadikan tu sebagai satu idea perniagaan anda. Okay, saya nasihat dia. So jadi pun dia tahulah, cookies, coklat, popcorn, air dan sebagainya kan, kacang seperti mana anda dapat lihat dekat depan ni kan, and ini antara produk yang mempunyai permintaan tinggi. Again, sekali lagi, saya nak tekankan kepada anda, bukan saya nak kata anda jual semua ni, tidak. Saya nak anda faham konsep perniagaan dulu, okay? Dan konsep idea ni kan ada di mana-mana saja. Nah, apa kawan saya ni lakukan? Okay, kawan ni kan, saya kan pergi ke kedai dan dia beli apa tahu? Dia beli bakul. Okay, dia beli bakul. Alright? Bakul biasalah berapa ringgit sangat? RM5 kot kan? Bakul rotan macam ni. Dan apa dia buat? Okay? Dia letak semua barangan dalam bakul tu dan jual hamper. Okay? Jual sebagai hamper. Alright? Dan apa dia mulakan? Dia mulakan, tak silap saya dia punya laman web bakulgift.com tu kot. Saya pun tak berapa ingat dah laman web dia kan. Dia mula jual hamper, ataupun dia tak nak panggil hamper sebab apa, panggil hamper macam selalu sangat kan. Dia panggil gift basket. Okay? Dia panggil gift basket dan dia mulakan perniagaan yang baru. Okay? Now, kenapa saya suka nak tunjuk contoh ni kepada anda? Sebab apa kan? Sebab sebenarnya kan idea unlimited. What if anda cari bakul dan dalam bakul tu anda letaklah semua barangan kopi, barangan-barangan kopi dalam bakul tu. Okay? And come up dengan perniagaan coffeelovers.com. Laman web anda menjadi tempat untuk dapatkan gift basket, okay, gift untuk coffee lovers. Betul tak? Okay? Ataupun katalah anda dapatkan sabun ke, sabun apa, produk kecantikan, sabun dan sebagainya, letakkan dalam bakul and then come up dengan laman web perniagaan online, okay, sehatcantik.com contohnya. Okay? Dan apa anda jual? Anda jual gift basket produk-produk kecantikan. Okay? So jadikan that's a simple idea, betul tak? Alright? Contoh, it can be something like this tau. Kadang-kadang orang pindah ke rumah baru. Okay? Orang, Mak Salih selalu kata bagi housewarming gift kan. Orang pindah ke rumah baru. Maybe anda dapatkan bakul, ni sekadar contoh bakul, dalam bakul tu kan letak bahan-bahan pencuci. Okay? Sebagai gift kepada orang yang pindah rumah. Macam saya ni kan selalu pindah rumah. Bila pindah rumah kita nak kena cuci rumah tu kan. So macam kelakar lah juga. But then it's just a concept. It's just an idea. Sebenarnya kan idea ada macam-macam. Idea ada di mana-mana sahaja. Okay? Saya ada seorang pelajar, saya teringat pelajar saya daripada Singapura kan. Dia datang kelas saya masa ni sebelum COVID lah. Setiap minggu, setiap bulan dia datang kelas saya kan. Dia tak ada idea nak mulakan perniagaan apa. Okay? On the way balik ke Singapura, dia singgah nilai, dapatkan bakul. Dan dalam bakul tu kan dia cari juga baby punya, pakaian-pakaian baby. Satu yang warna pink. Okay? Satu set warna pink, satu set warna biru. Dia buat gift basket untuk baby boy, gift basket untuk baby girl. Okay? Dan didapatkan babygifts.com.sg. Something like that. Okay? Nampak tak? Idea ni ada di mana-mana saja. Okay? So, jadi ini sekadar contoh saja. Like I said, tak semestinya ada buat gift basket. Saya just nak open your mind. Ada banyaknya idea di luar sana. Okay? And pernah tak macam ni tau? Okay? Pernah tak macam ni kan? Kita kan, anda macam contoh, katalah malam ni, anda dapat idea. Okay? Anda kali ni kan, anda dapat idea nak jual sesuatu. Okay? Anda dapat idea. Nah, apa jadi kan? The thing is kan, pernah tak kadang macam ni? Anda dapat satu idea and then anda tak take action. Pernah tak? Anda dapat idea perniagaan, anda tak take action. Apa jadi?
3 bulan kemudian orang lain buat idea tersebut kan. Katalah macam tadi saya sebut coffee, gift basket coffee lovers tadi tu kan, anda dapat idea, best juga ni nak buat lah kan. Tapi kadang-kadang kita ada alasan kita tak buat. 3 bulan kemudian anda tengok apa tahu? Orang lain buat. Pernah tak jadi macam tu? Sebab apa kan saya yakin kan Allah SWT kan bila bagi idea kat kita, bukan kita je dapat idea tu, kan? Ramai orang lain akan dapat idea yang sama. Kan? Ramai orang akan dapat idea yang sama di sesuatu ketika. Okay? Allah SWT bukannya bagi kita je idea. Beberapa orang akan dapat idea yang sama di waktu tersebut. The thing is kan, siapa yang akan mulakan dulu? Kalau kita overthink, tak tahu bagaimana nak bina laman web, tak tahu bagaimana nak promote dan sebagainya, kita tak take the first step. Okay? Tapi kalau kita, kalau kita overthink. Kalau kita tak overthink, then kita tahu, why not kita dapat je idea untuk mulakan perniagaan dan start kat situ. Kemudian barulah kita belajar next step. Okay? So jangan jadi macam ni kan, jangan jadi apa tahu. Dapat idea, tak buat apa-apa, 3 bulan kemudian, orang lain buat idea tersebut. Setuju tak? Pernah tak ni terjadi kepada anda? Pada saya banyak kali dah. Okay? So kalau anda pun, saya dapat lihat kan, anda pun pernah terjadi kan, memang pun. Okay? Bukan anda seorang je dapat idea, orang lain pun dapat idea. Okay? So jadi yes, okay, dapat idea, why not terus buat saja. Seperti mana yang kawan saya ni kan, and kawan saya bina laman web, okay, Bakul Gift, okay, nama dia Bakul Gift kan, dan dia dapat perniagaan online yang di mana kan perniagaan yang ni kan dapat cover perniagaan dia yang gagal ketika COVID tersebut. Okay, again, ini sekadar contoh je untuk anda. Okay, konsep yang saya nak kongsikan dengan anda adalah jual sesuatu yang mempunyai permintaan tinggi. Okay, tapi dalam waktu yang sama kan, persaingan kurang. Okay, jangan, kalau boleh, saya tak nak kata jangan, okay, kalau boleh, okay, elakkan mainstream. Okay, tapi katalah, macam saya kata, saya tengah address anda-anda yang belum ada bisnes. Okay, kalau boleh, kalau anda belum ada bisnes, jangan buat mainstream. Maksud saya mainstream kan adalah industri yang terlalu banyak persaingan. Dan anda pun tahu industri apa yang kat luar sana terlalu banyak persaingan kan. Saya tak payah nak sebut. Okay? Macam saya kalau nak mulakan perniagaan, saya takkan buat yang mainstream. Saya takkan buat yang ramai pesaing kat luar sana. Okay? So, bila kita tak buat yang mainstream, kita buat sesuatu yang permintaan ada, okay, tapi persaingan kurang. So jadi kat situ kan akan memudahkan lagi jalan kita kan dalam perniagaan internet. Okay, so jadi nanti saya akan tunjuk contoh dia. But saya nak touch anda satu cerita lagi. Cerita ni pendek saja, ringkas saja kan. Salah satu anda boleh mulakan dekat internet adalah yang menggunakan skill anda, perkhidmatan anda. So contoh yang saya nak kongsikan dengan anda adalah contoh saya. Contohnya kan, saya design, reka cipta. Sebab saya pandai design, saya pandai guna Photoshop, saya jadikan itu sebagai perniagaan online saya. Okay? So mungkin anda pandai English, anda boleh buat translation service. Mungkin anda pandai mengajar orang Al-Quran, anda boleh buat mengajar orang Al-Quran. Macam-macam ada. Anda pandai landscaping, why not ajar orang landscaping ataupun buat perniagaan berbentuk landscaping. Okay. So jadi kat sini kan saya tak payah go into more detail, tapi kan saya nak kongsikan satu kisah ni yang berkaitan dengan permintaan. Okay. Now, saya menjalankan perniagaan apa tahu? Antara perniagaan saya terawal adalah logo design. Okay. And masa tu kan orang tak kenal saya. Ni sebelum tahun 2005. Okay. Dan masa tu alhamdulillah saya dah make 1 million daripada internet. Okay. Saya belum lagi mengajar, saya belum lagi menulis buku kan. Saya dapat satu pesanan tau daripada laman web saya. Okay. Pesanan tu daripada siapa tau? Daripada Azizi Ali. Okay, kenalkan Azizi Ali kan. Nah, Azizi Ali pesan daripada laman web saya, di mana kan masa tu saya kat luar negara, baru graduate dan saya buat bisnes online design. Azizi Ali tak tahu pun saya ni orang Malaysia. Okay, tapi saya kenal Azizi Ali. Okay, saya buat design logo untuk dia. Kalau anda lihat syarikat dia hari ni, syarikat dia menggunakan logo yang saya design pada tahun 2003 tak silap saya. Okay, logo yang pada tahun 2003. And then lepas dia minat, dia suka sangat dengan logo yang saya berikan kepada dia kan. And then dia tahu saya ni orang Malaysia kan. Dia kata kat saya apa tahu, Irfan, tulis buku dan ajar orang Malaysia tentang perniagaan online. Okay, ini tahun 2005 lah, dah lebih kurang macam tu. Okay, sebab apa dia tahu saya dah make 1 million daripada perniagaan online saya, design service tadi tu. Okay, and first kali saya kata apa tahu kat Azizi Ali, saya katakan, alamak, nanti orang Malaysia kata internet ni scam, internet tipu, saya takut kena kecam, kan? Biasalah bila kita nak mulakan sesuatu, bila kita tak nak buat tu macam-macam alasan kan. Termasuklah saya pun ada banyak alasan tak nak tulis buku internet tahun 2005 dengan Azizi Ali. Okay, dia minta saya tuliskan buku internet sebab apa? Dia kata dia nak terbitkan buku saya.
Saya tak nak tulis sebab apa kan? Saya banyak alasan. Okay? Kadang-kadang kita ni memang banyak alasan. Bila tak nak buat kerja tu macam-macam alasan kan? Alasan logik lah semuanya. Tapi Aziz Ali kan dia pandai, dia mentor yang bagus. Dia kata, okay Irfan macam ni. Kalau takut gagal, memanglah saya takut gagal. Macam anda pun, kita semua takut gagal. Dia kata kalau takut gagal macam ni. Dia katakan, pergi ke bookshop dan tengok best seller list. Tengok best seller list. Okay? Nah, apa dia suruh saya kan pergi bookshop, kedai-kedai buku, tengok best seller list kan, buku apa yang laris. Ketika itu, bila saya pergi ke kedai buku dan saya dapati apa tahu? Buku-buku yang laris adalah buku kewangan. Buku Aziz Ali, buku Robert Kiyosaki, buku Suzy Orman. Semua ni kan mengenai buku-buku buat duit. Okay? Ini cerita tahun 2005 ni. Okay? Dan bila saya tengok tu, baru saya tahu sebenarnya kan Aziz Ali nak bagi hint kepada saya. Seperti mana saya nak bagi hint kepada anda. Cara dia, tengok best seller list. Tengok apa yang laris. Okay? Dan bila saya tengok kan, apa yang laris adalah buku kewangan, baru saya dapat idea, baru saya nampak kan bahawa kalau saya tulis buku buat duit di internet, insya-Allah dia akan jadi laris. Sebab saya reverse engineer. Betul tak? Okay? Apa yang laris, itu yang saya buat. Okay? Tapi at the same time, jangan buat yang tak terlalu ramai orang buat. Okay, jangan buat yang mainstream. Okay, so jadikan kat situ memberi keyakinan kepada saya. Saya pun jumpa Aziz Ali. Okay, saya kata Abang Azizi, okay, saya tahu apa abang kata. Abang katakan, tengok best seller list, apa yang laris, okay, dan bila kita research apa yang ramai orang tak buat, itu yang kita buat. Okay, and of course, tahun 2005-2006 masa tu kan, mana ada orang buat buku perniagaan online. Saya yang pertama tulis buku perniagaan online. So, jadi saya kurangkan pesaing kat situ. Okay, now kenapa saya ceritakan kisah ni kepada anda? Sebab kan, kaedah nak cari idea perniagaan telah diberikan oleh Aziz Ali kepada saya dan saya nak sampaikan kepada anda. Tengok best seller list. Tengok best seller list. Dan kat sini saya nak anda prepare cepat-cepat. Boleh tak buat screenshot sekarang? Buat screenshot sekarang dengan muka saya tengah buat peace sekarang ni kan. Buat screenshot sekarang. Okay. Sebab di situ, di screen anda sekarang ni kan adalah laman web Amazon. Dia ni tersorok tau. Page ni adalah apa yang paling best seller dekat Amazon.com. Okay, saya ulang Dah screenshot tak? Okay, apa yang paling best seller di Amazon.com. Okay, dan ini adalah penting sebab apa kan anda boleh dapat banyak idea dari sini. Okay, so dah screenshot Kalau dah screenshot, okay, anda just bukan sekarang lah, nanti-nantilah anda buat. Okay, tapi saya nak tunjuk ada contoh dia. Okay, sekadar contoh. Nah, apa saya nak lakukan sekarang ni, saya akan masuk directly ke www.amazon.com/bestsellers. Okay, /ZGBS. Okay, saya akan bawa anda bersama saya sekarang. Okay, mana saya punya screen ni? Okay, anda dapat, saya dah screen share dengan anda sekarang kan. Now, nampak tak? Di tempat yang anda, link yang saya berikan kepada anda tadi ni kan, ada senarai top 100 produk-produk Amazon yang paling best seller mengikut kategori. So jadikan anda dapat lihat di depan anda ni kan. Cuba saya enlargekan sikit supaya anda boleh dapat lebih clear. Okay. Mengikut kategori yang belah kiri ni. So meaning kan anda boleh cari je kategori apa. Kata anda minat bidang otomotif. Ingat buat apa yang anda minat. Tak tahu apa yang nak jual dalam bidang otomotif. Okay. Anda boleh klik kat sini. Dia akan bagi tahu anda top 100 apa yang laris dalam bidang otomotif. Okay. Kalau ada minat dalam bidang electronics, okay, klik kat electronics. Dia akan tunjuk ada top 100 apa yang laris dalam bidang electronics. Buat apa yang laris yang bukan mainstream. Okay, so jadi contoh, katalah anda minat dengan baby. Kita mungkin minat dengan baby kan. Kita boleh klik pada baby, tapi kita tak tahu nak jual baby produk apa, betul tak? Okay, dan dekat Amazon dia akan tunjuk anda top 100 barangan baby apa yang laris dijual. Okay. Now, tak semestinya anda ambil yang nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okay? Bukan itu matlamat saya. Okay? Selalunya nombor 1, 2, 3 ni persaingan dia ramai. Okay? Nampak tak? Pampers lah, Huggies lah. Yang Huggies kita panggil Pampers juga. Betul tak? Okay? Pampers. Semuanya Pampers. Okay? Bukan maksud saya buat yang nombor 1, 2, 3. Tidak. Maksud saya spend time cari idea. Mungkin akan ambil masa beberapa minit, 10 minit, 2-3 jam, tak kira lah. Tapi cuba go through dan tengok apa yang menarik perhatian anda berdasarkan minat anda. So jadi kadang-kadang kan ada dapat idea. Rupa-rupanya kan teaser yang budak-budak gigit-gigit. Budak-budak baby baby yang gigit-gigit nak cuba kuatkan dia punya gusi tu. Boleh dijual kat internet. Okay. Orang suka beli. Why not anda pergi borong, carilah pasal borong mana ke, borong online ke Alibaba.com ke, contoh, okay, teaser gigi. Maknanya kan laman web anda ni kan adalah teasergigi.com. Contohlah, jangan loya borok pula, jangan semua orang buat teasergigi.com pula. Ni sekadar contoh, okay.
tiada gigi sebab ini menunjukkan orang sanggup belikan ni di internet. Ada pesaing tak laman web tiadagigi.com? Tak ada pesaing sebab bukan mainstream. Nampak tak maksud saya? Kan? Ini contoh mainstream. Okay? Apa termometer tentang COVID ni kan ramai orang jual ni kan. Sebolehnya elakkan sebab pesaing akan ramai. Make sense tak? Okay? Nampak tak? Contoh macam ni. Apa krim ointment, krim rash. Kan? Mungkin anda jual krim rash. Okay? Ni sekadar contoh. Anda boleh nampak breast pump. Okay? Ni contoh. Anda boleh nampak ni kan pillow, pregnancy pillow. Ada tak anda ternampak pregnancy pillow macam ni? Kan? Mungkin anda pernah nampak, mungkin anda tak pernah nampak. Tapi ramai tak pesaing jual pregnancy pillow macam ni? Okay? Tak ramai sebab bukan mainstream. Dijual pada harga RM40, 40 US dollars kita cerita pasal US dollars lah, 40 US dollars. Okay? Now, tengok ni kalau saya pergi ke alibaba.com, bagi saya can kejap. Okay, saya masuk ke alibaba.com dulu. Okay, dan saya type pregnancy pillow. Okay, maaf, memang anda tak nampak apa-apa ni. Saya cakap sorang-sorang je ni sebab saya belum screen share lagi dengan anda. Okay, bagi saya 30 saat. Okay, bagi chance sekejap. Sebelum saya buka ni kepada anda. Okay, alright. Now saya akan sharekan ini dengan anda. Okay, anda boleh cari pemborong offline. Carilah dekat Nilai ke, dekat GM Kelang ke, dekat mana lagi yang dekat yang popular tu. Razi, boleh tolong tulis tak? Saya ni bila tengah semangat semuanya lupa. Okay, Kenanga. Okay, Kenanga. Alright, Kenanga. So jadikan dia jual pada harga 40 US dollars. Ni sekadar contoh. Okay, now I'm going to share with you alibaba.com, iaitu pemborong online. Pregnancy pillow, nampak tak berapa dia jual? 5 US dollars. Okay, anda boleh dapat di pemborong. Carilah yang murah, tak payah cari yang mahal. Okay, cari yang murah. Okay, 5 US dollars. So now anda boleh buat bisnes 5 US dollars. Untung anda kalau anda jual pada 40 US dollars, in fact anda boleh jual lebih daripada tu. Okay, 50 US dollars ke, 100 US dollars ke kan, itu margin untung anda. Betul tak? Ramai tak pesaing anda? Tak ramai pesaing anda, bukan mainstream. Okey, tapi saya nak anda kena buka mata anda, minda anda tentang peluang. Anda dapat idea daripada bestseller list and then pergi dapatkan daripada pemborong. Tak semestinya jenama yang sama. Okey, get the idea saja. Clear tak sebenarnya yang saya sebut anda ni? Okey, kalau clear bagi tahu saya clear. Alright, sebab this is penting kan? Okey, now katalah anda do research, anda survey. Okay, macam ni. Anda tengok dapat idea. Mungkin kan anda dapat idea krim lagi kan. Anda dapat idea nak jual baby punya, saya nak kata karpet pula. Bukan karpet ni. Baby punya blanket. Okay, baby punya blanket. Okay, anda buat laman web jual pelbagai baby blanket. Betul tak? Saya tengok dekat kat KL ramai orang jual pillow kan, pillow hotel. Betul tak? Hotel pillow itu dah jadi macam trend, dah jadi mainstream. Why not anda jual fokus kepada baby blanket? Okay, tak ramai pesaing. Okay, orang nampak anda ni pakar bidang tu. Alright, tapi make sure anda minat dengan baby lah. Ini sekadar contoh. Yang ni kan macam saya kata, tak semestinya tengok top 10 saja. Go through, ada 100 untuk dapatkan idea. Ada seorang pelajar saya kan, dia tengok nombor 71 ni kan, baby carrier. Macam anda lah, macam pelajar saya program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial. Kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut, kejap lagi stay back dengan saya. Okay, dia nampak nombor 71 ni. Anda nampak tak nombor 71 ni? Apa dia? Baby carrier, betul tak? Okay, now baby carrier ni kan, now saya nak tunjuk anda laman web dia. Bila dia nampak idea ni dan dia tak overthink, dia take first step, terus lakukan sebab dia pandai menjahit dengan suami dia, dan saya nak tunjukkan kepada anda laman web dia. Okay, dapat idea kat situ, boleh bina laman web dan berniaga baby carrier. Okay, like I said, tak semestinya produk itu spesifik sama macam kat Amazon, tapi just get the idea, open your mind bahawa ada jalan dia untuk anda mulakan perniagaan. Nama pelajar saya ni Irin. Tak silap dia ada online sekarang ni, saya tak pasti, saya tak nampak nama. Okay, sebab nama terlalu laju dekat ruang chat. Okay, ini Irin. Tapi kalau anda selalu tengok Facebook live saya kan, kalau ada nama Irin, tegur-tegurlah Irin. Kalau nak beli, boleh beli baby carrier daripada dia. Ini Irin punya. Cantik tak produk dia? Kan? Mana datang idea? Daripada tengok apa yang laris dan bukan mainstream. Ramai pesaing tak? Tak ramai pesaing. Itu mindset yang saya nak anda fikirkan. Okay? Cantik kan? Laman web, macam mana nak bina laman web? Jangan risau. Ini nanti kita boleh ajar lah. Okay? In fact, laman web ni kan adalah langkah kita yang ketiga selepas ini. Okay? Sebab Irin ni sertai program saya daripada awal, daripada zero, daripada scratch kan. Cari idea perniagaan, bina laman web.
buat video, semuanya kita sampaikan dalam program ni. Ada 11 modul kesemuanya. Nanti saya akan sharekan lebih lanjut. Okay? So jadikan dibuat video laman web ni kan. Laman web ni boleh terima bayaran dan sebagainya. Tak apa, kejap lagi saya akan sharekan dengan anda. Okay? Tapi ini sekadar contoh lah. Ini sekadar contoh bagaimana daripada idea, okay, yang best seller, take first step dulu. Kemudian baru kita fikir seterusnya. Tapi kalau selagi anda tak take first step tu kan, anda tak nampak apa step 2, step 3, step 4. Sebab apa kan kita terlalu overthink. Setuju tak macam tu? Kan? Alright? Cantik kan laman web Erin tadi tu kan? Okay? So jadikan itu point kita yang kedua kan, iaitu kan take action. Tengok best seller list. Tengok apa yang laris. Kalau anda tengokkan perniagaan saya jual sejadah. Saya tak jual produk kesihatan. Saya jual kurma ajwa. Saya tak jual produk kecantikan sebab saya tahu itu mainstream. Okay? Bukan tak boleh, bukan tak bagus. Boleh, bagus kalau anda jual produk kesihatan, produk kecantikan, tudung. Memang bagus. Dapat banyak pahala. Tak kiralah apa saja anda nak jalankan perniagaan, tapi ada pilihan. Pilihan dia kan adalah, okay, permintaan tinggi tapi kurang pesaing. Okay? Kalau boleh, saya akan ke arah itu. Setuju tak macam tu? Kan? Tapi like I said, katalah anda yang sedang online bersama saya kan sekarang ni memang minat dengan produk kesihatan, memang buat produk kesihatan, memang buat produk kecantikan. Tak apa, bukannya tak boleh berjaya. Memang tetap boleh berjaya. InsyaAllah ada jalan untuk berjaya. Cuma saya cakap ni kan adalah untuk mempermudahkan jalan bagi mereka yang belum ada perniagaan. Okay? Why not kita masuk perniagaan yang belum ada persaingan lagi? Okay? Yang tak mainstream. Itu je maksud saya. Okay? So jangan kecil hati ya kalau anda jual produk kecantikan, anda jual produk kesihatan, jangan kecil hati. Semua perniagaan insyaAllah boleh berjaya. Okay? Now, let's go masuk langkah kita seterusnya kan. Langkah kita seterusnya adalah langkah kita yang ketiga. Ni Irin tadi tu, dia nampak idea bestseller dan dia take action. Okay? Langkah ketiga, kena ada laman web. Kenapa saya masukkan ni sebagai langkah ketiga? Sebab ramai orang bila mulakan perniagaan, mereka laman web pun tak ada. Mereka jual kat Facebook, mereka jual kat Instagram. Bagi saya kan ini orang Malaysia yang ramai buat. Okay, silap. Bila anda mulakan macam tu, bila anda tak ada laman web, itu adalah salah satu kesilapan yang paling besar dalam perniagaan online. That's why perniagaan anda tak boleh grow. Okay, kesilapan utama ni, that's why saya masukkan dalam yang penting, yang nombor 3. Okay, anda kena ada laman web. Sebab kan ada beberapa sebab. Nombor 1 kan, bila anda ada laman web kan, ia akan membina jenama anda, membina kredibiliti anda. Sebab ramai sangat orang jual, okay, usahawan-usahawan baru jual kat Facebook, jual kat Instagram. Semua orang jual kat Facebook dan Instagram, betul tak? Tapi bayangkan macam tadi, macam Erin tadi tu, dia ada .com. Nampak tak? Erin ni professional. Yes, nampak lebih professional. Okay, kawan saya tadi tu, Baskul Gift, Baskul pula dah, Bakulgift.com tak silap saya, nampak professional sebab ada laman web. Okay, so jadikan laman ni kan akan membina jenama, akan membina kredibiliti perniagaan anda. Saya buat contoh lah, katalah anda minat buat homestay, okay, perniagaan anda nak mulakan homestay dan anda buat Facebook macam ni. Ramai sangat orang buat homestay dekat Facebook, terlalu ramai. That's why susah juga nak dapat pelanggan sebab pesaing terlalu ramai. But what if anda upkan sikit anda punya jenama, upkan sikit anda punya kredibiliti kan, make sure anda ada .com, okay, dan nampak tak macam ni? Nampak lagi profesional tak? Okay, ada jenama lagi tu, Victoria Home lagi tu. Kan? Sekadar contoh, kita homestay ni dekat Melaka, kan? Kita panggil dia Victoria Home. Kita bina jenama kat situ, okay? And itu yang saya nak ajar anda juga, bagaimana nak membina jenama perniagaan anda supaya anda boleh compete dengan mereka-mereka yang tak ada jenama. Kebanyakan perniagaan kecil-kecilan tak ada jenama, okay? So anda boleh compete bila anda upgradekan jenama perniagaan anda, kredibiliti perniagaan anda. Okay, bayangkan orang masuk, anda punya laman web yang homestay ni kan, guna tablet ke, guna laptop ke, ataupun guna phone kan, nampak profesional dekat situ. Okay, barulah orang yakin kan. So kadang-kadang kan bila saya tengok, ramai orang katakan, okay, saya dah promote dah bisnes saya kat Facebook, Instagram, susahnya nak dapat pembeli. Sebab apa kan orang tak yakin. Tapi kalau anda ada .com, orang akan yakin. Dan lagi mudahlah anda akan grow lagi perniagaan anda. So sebab pertama kan, kita nak orang yakin dan senang kita nak closekan sale. Sebab kedua kan, kalau anda tak ada laman web, anda kena buat semua manually. PM harga, sis PM harga dan kena balas harga. Okay, balas harga mereka senyap pula tu. Mereka diam pula tu. Bukannya introvert, memang saja diam. Okay, dah balas harga mereka pendiam. Alright, so jadi kenapa? Sebab kan anda kena ada laman web yang convert mereka menjadi pembeli. Sebab kalau anda PM harga produk anda RM50 ke RM100, orang nampak mahalnya.
Orang tak tahu kenapa benda tu mahal. Tapi di laman web anda kongsikan kekuatan produk anda, manfaat produk anda, kelebihan produk anda, okay? Dan macam-macam lagi seperti mana Irin lakukan tadi tu kan, orang yakin dan orang beli directly, tak payah nak PM harga. Yang nak PM ni, PM lah, mungkin mereka ada soalan tambahan, kan? Contoh anda nak tahu tentang program kami, dipersilakan PM dan sebagainya. Tetapi kan bila ada laman web, majoriti sale anda akan dilakukan secara automatik dan perniagaan anda akan scale, akan grow dengan automatik. That's why common sense, anda tengok Lazada, Zalora, AirAsia dan sebagainya kan, semuanya ada laman web. Mereka guna media sosial. Tetapi kan laman web adalah untuk scalekan perniagaan, untuk closekan sale secara automatik. Okay? So jadi kat sini kan bagi saya kan langkah ketiga apa yang penting. Okay? Next anda kena lakukan adalah make sure anda ada laman web. Okay? Tapi itu tak apa. Itu kemudian. Mana ada yang tanya kan? Okay? Macam mana nak buat laman web? Kita tak tahu buat laman web. Okay? Ada pilihan. Pilihan dia kan adalah anda boleh upah orang untuk bina laman web anda. Upah orang. Penting benda tu. Kan? Penting sangat upah orang. Untuk bina satu laman web, kos untuk bina satu laman web kan dalam RM3,000, RM4,000 macam tu. Tapi kan berbaloi sangat-sangat. Okay? Bagi anda yang ada kedai, tapi most probably anda tak ada kedai kan, katalah ada kedai, contohnya. Kan? Contoh, pusat latihan saya kat Puteri Damansara lebih berbelas-belas ribu ringgit setiap bulan saya kena bayar. Sebab ada tempat untuk anda datang dan sebagainya kan. Berbelas-belas ribu ringgit saya kena bayar setiap bulan. Sebab ada kedai. Tapi perniagaan online, walaupun anda bayar RM4,000, itu sekali je. Okey, RM4,000 untuk orang binakan laman web sebab anda tak tahu bina laman web ya. Okey, sekali je. Dan anda ada laman web, okey, yang akan convertkan sale anda, akan growkan perniagaan internet anda dan juga akan menjadikan perniagaan anda lebih profesional. Okey. Credibility meningkat, orang lagi mudah membeli. Okey. Rata-rata bagi anda yang sedang online bersama saya, mungkin ada some of you ada perniagaan kecil-kecilan, perasan tak susahnya nak closekan sale? Kan? Sebab orang tak yakin. Number one reason orang tak beli dari anda, orang tak yakin. Tapi bila anda ada laman web, orang akan lebih yakin. Keyakinan akan berkali-kali ganda. Okey. So jadikan salah satu pilihannya, anda boleh upah orang untuk bina laman web anda. Tetapi mahal lah. Kenalah keluarkan duit sikit, RM3,000, RM4,000. Okay? But ada option dia. Pilihan kedua, anda belajar macam mana nak bina laman web anda sendiri. Okay? Sesi malam ni tak boleh lah saya nak kongsikan dengan anda macam nak bina laman web. Tak sempat. Okay? Tapi diberi masa yang lebih kan dalam program saya, insyaAllah saya boleh tunjukkan kepada anda bagaimana nak bina laman web supaya anda dapat jibat RM3,000-RM4,000 anda tadi tu kan dan mulakan perniagaan internet anda. But jangan risau dulu. Oleh kerana ingat tak macam tadi tu bawa kereta waktu malam. Okay? Jangan fikir langkah 2, 3, 4. Tak tahu bina laman web macam mana. Tak tahu nak promosi macam mana. Nak buat video macam Irin tadi tu tak tahu macam mana. Ambil langkah pertama dulu. Okay? Cari idea nak mulakan perniagaan apa. Okay? Make that decision. Keputusan untuk actually take that first step. Itu yang paling penting sekarang ni. Okay? But kalau anda duk fikir langkah-langkah seterusnya, nanti first step tu kita tak boleh lakukan. Alright? Clear tak so far? Okay? So next, okay, Alhamdulillah seperti mana yang saya janjikan dengan anda, ngam 1 jam saya dapat sampaikan sedikit ilmu kepada anda kan. Dan harapan saya apa tahu, dalam waktu 1 jam tadi tu kan, anda dapat banyak ilmu, especially apa tahu, walaupun basic, tetapi kan basic apa yang saya sampaikan kepada anda ni kan, fokus kepada siapa? Fokus pada anda yang belum ada perniagaan. Bagi anda yang belum ada perniagaan, belum mulakan perniagaan, masih ragu-ragu, yang tadi tu bukan basic. Betul tak? Okay, tadi tu kan insyaAllah anda dapat ilmu, anda dapat manfaat, dapat bukakan mata anda, dapat bukakan minda anda untuk lakukan sesuatu. Okay, so jadikan harapan saya sesi tadi tu kan memberi manfaat kepada anda, and not just memberi manfaat, kalau boleh take action. Mungkin dah lama dah anda nak mulakan perniagaan tapi tak mulakan perniagaan, why not mulakan sekarang? Sebab kalau anda tak mulakan sekarang, lagi 3 bulan apa jadi? Orang lain akan ambil idea anda, okay, dan mereka akan mulakan perniagaan mereka. Boleh tak macam tu? Tak boleh, okey. Tetapi bagi anda yang nak tahu lebih lanjut tentang program saya, macam saya katakan beberapa hari saja lagi akan bermula program saya kan pada hari Ahad nanti. 17 hari bulan Januari 2021 akan bermula program program saya kan. And dalam program ni kan, program ni adalah selama lebih 6 bulan, okey. Secara online sahaja ada 11 modul kesemuanya akan bantu anda daripada scratch, daripada zero. Tadi kalau 1 jam tadi kan memberi manfaat kepada anda, sebenarnya kan ada banyak lagi saya nak kongsikan dengan anda. Ada banyak lagi. Tadi Amazon saya dapat tunjuk 1 je. Ada 5 cara lagi bagaimana nak tengok produk yang mempunyai permintaan tinggi, persaingan rendah pun saya tak sempat nak tunjukkan kepada anda dalam masa 1 jam tadi tu. Ada banyak lagi tools-tools yang anda boleh gunakan untuk tentukan
produk apa yang mempunyai permintaan tinggi dan mempunyai persaingan yang rendah. Okay, so bagi anda yang berminat nak tahu lebih lanjut tentang program saya kan, please stay back sekejap, 15 minit, 20 minit macam tu, saya nak kongsikan tentang program saya ni. Tapi bagi anda yang dah pernah dengar preview saya dan mungkin tak nak join program saya, tak apa, mungkin tak ada rezeki anda. Okay, terima kasih sangat-sangat kepada anda. Okay, so bagi anda, stay back sebentar, then jom kita terus masuk ke ruang preview kita sekarang ni kan, tentang program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial yang akan bermula beberapa hari saja lagi, tak lama dah akan bermula. Okay, now the thing is kan, program ini asal usul dia macam mana tahu? Saya ni kan tak buat program yang sebelum COVID kan, memang sebelum COVID saya tak buat program yang 1,000 orang, 2,000 orang, 3,000 orang dalam satu dewan yang seronok-seronok dan sebagainya. Saya tak buat. Okay, saya buat program dengan universiti sebenarnya. Okay, dengan universiti apa kan? OUM, AEU. Okay, sejak 2006 kami telah melahirkan paling ramai usahawan online yang berjaya sebab program kita ni proven. Okay, proven dan diambil oleh universiti AEU dengan OUM. 2006 sampai sekarang pelajar kami paling ramai berjaya dalam perdagangan online. Dah lama dah saya buat. Okay, muka je muda tapi sebenarnya dah tua dah. Okay, so jadi kan sejak tu kan kita buat program untuk universiti, program yang 6 bulan, 9 bulan dengan Open OUM, dengan Asia University. And it's a guided tiap-tiap bulan kan, kelas 2 kali. Okay, and it's an adult learning, bukan untuk budak-budak yang baru lepas SPM dan sebagainya. It's an adult learning. Tapi ada juga pelajar saya yang baru lepas SPM pun ada juga. Okay, but adult learning maksud dia kan tak kira lah muda macam mana, umur 20-an ke, less pun ada. Pelajar saya ada yang 16 tahun. Pelajar saya ada juga yang saya sangat-sangat suka kan, yang 50 plus pun ada, yang 70 tahun pun ada, yang dah pencen pun ada. Okay, so it's for adult learning. Dan program ni kan kita dah buat bertahun-tahun di AEU dengan OUM. Okay, dan melahirkan paling ramai usahawan online berjaya sejak tahun 2006. Okay, tetapi kan ada satu problem dia, iaitu kan sekarang kita dah tak buat dengan OUM, kita dah tak buat dengan AEU. Bukan problem. Sebab apa kan? Nanti saya akan sharekan dengan anda kenapa. Okay, let me share dengan anda sekarang lah. Masa kita buat program dengan AEU dengan OUM, kita kena letak harga tinggi. Sebab apa kan? Program profesional macam ni kan, harga dia tinggi sebab kita kena buat profit sharing dengan AEU dengan OUM, betul tak? Okay, tapi because harga tinggi, beberapa tahun kami buat dengan mereka, kami keluar dan kami dapat rendahkan lagi harga program kami. So program kami ni kan tak macam AEU dengan OUM, tak macam pelajar-pelajar saya sebelum ni. Okay, but now kan dah lebih murah lagi dan insyaAllah mampu untuk anda kalau anda berminat nanti. Okay, so program macam saya katakan akan bermula pada 17 hari bulan Januari. Beberapa hari saja lagi, gambar yang anda dapat lihat di depan anda ni kan pelajar-pelajar saya sebelum COVID. Okay, jangan ada pergi buat report pula kata IK buat program tak ada pakai mask, tak ada social distancing. Okay, ini semua ni sebelum COVID di pusat latihan kami di Oval Damansara. Okay, dekat dengan Taman Tun, dekat dengan Damansara. Okay, now kita dah tak buat dah yang datang ke kelas. Kita buat secara apa kan? Secara online yang macam sekarang ni. Macam sekarang ni, yang anda belajar sekarang ni. Walaupun saya kat Dubai, saya boleh sampaikan ilmu kepada anda. So itu yang lagi best. Kalau dulu, orang-orang KL je yang ramai datang. But now pelajar saya ada daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Singapura, daripada Brunei, daripada Indonesia pun ada. Daripada Saudi pun ada, daripada UK pun ada sekarang ni sebab saya kendalikan secara online. Okay, yang kat UK dan sebagainya ni orang-orang Malaysia lah. Kan? Sebab penyampaian bahasa Melayu. Okay, so jadi sekarang ni program kita dah tak buat secara bersemuka, kita buat online saja. Kalau anda rasa selesa macam tadi, okay, insyaAllah anda akan rasa selesa bersama saya dengan tim kami kan akan membantu anda secara online. So beberapa hari saja lagi insyaAllah akan bermula. Okay, nah konsep dia macam ni tau. Kelas bersama saya, kelas online sebulan 2 kali. Okay, lebih kurang lah sebulan 2 kali anda bersama saya macam sekarang ni. Kalau tadi kan 1 jam je, tapi kan 3 jam. Okay, 3 jam bersama saya. So jadi kan lagi banyaklah ilmu saya dapat bersama anda dan ada 11 modul kesemuanya. Ada 11 modul kesemuanya. So that's why kalau anda boleh berikan saya 11 masa 6 bulan lebih kurang macam tu kan, 6 bulan lebih sikit kan untuk saya sampaikan ilmu 11 modul ni kan, dan insyaAllah saya sangat-sangat dapat happy kan sebab insyaAllah dapat membantu lebih ramai lagi usahawan online. Okay, so kelas online macam ni 3 jam, okay, sebulan 2 kali. So anda boleh alaminya kan, anda boleh belajarkan daripada keselesaan rumah anda. Okay, tapi bukan 3 jam tu je kita jumpa, bukan sebulan 2 kali je kita jumpa. Hampir setiap hari kita ada satu grup tertutup ni, hanya kita-kita je. Okay, grup ni kan tak campur dengan pelajar-pelajar saya yang dah habis, okay, yang dah selesai. Okay, grup ni kita-kita saja. Alright, dan dalam grup ni kan
hampir setiap hari saya akan bagi anda tip-tip lagi. Kan? Yang dalam grup ni dia bukan live. So jadi anda boleh ikut keselesaan masa anda. Pelatih-pelatih bertauliah kami pun akan bantu anda kat sini. Maknanya kan dalam grup ni kan dia macam bantuan dan bimbingan ni kan unlimited. Ada banyak yang kami akan berikan dengan anda. Yang live bersama saya macam sekarang ni kan sebulan 2 kali. Okay, so bantuan dan bimbingan tetap hampir setiap hari sebab selama 6 bulan dan lebih daripada itu, 6 hingga 9 bulan tu kan, kami nak bantu anda daripada scratch, daripada mulakan perniagaan, cari idea perniagaan, okay, daripada nak jual apa, okay, sampailah insyaAllah perniagaan anda bermula, ada laman web dan kembangkan lagi perniagaan anda. Kejap lagi saya akan sharekan dengan anda semua modul yang kami sampaikan dan anda dapat go through modul-modul ni kan, anda akan dapatikan that's why kami dapat melahirkan paling ramai usahawan online berjaya sejak tahun 2006 sampai sekarang oleh kerana modul kami ni kan tersusun. Okay, that's why saya tak boleh buat program saya ni kan, saya tak boleh buat 2-3 ribu orang dalam satu dewan sebab saya kena guide step by step menggunakan modul kita macam universiti lah. Universiti mana ada satu kelas sampai 1,000 orang, 2,000 orang kan. So jadi kan kita ni asal usulnya memang program universiti yang saya nak sampaikan kepada anda. Okay, so konsep dia adalah business based assignment. Artinya macam ni tau. Dalam kelas pertama saya bantu anda cari idea perniagaan. Okay, dalam 3 jam tu saya bantu anda cari idea perniagaan dengan lebih banyak tools, idea, teknik, strategi. Katalah anda dapat idea perniagaan macam pillow tadi lah. Okay, pillow tadi, and then kan anda dalam 2 minggu untuk dapatkan produk anda, perkhidmatan anda ataupun idea perniagaan anda. Ada 2 minggu. Okay, kenapa 2 minggu? Sebab lagi 2 minggu kelas sekali lagi kan. Kelas sekali lagi kita belajar bina laman web pula. Okay, so jadi produk yang anda dah ada tu kita akan letak dalam laman web anda. Okay, meaning bisnes anda dah bermula. Walaupun kita ada 11 modul, bukan maksud dia habis modul yang ke-11 baru bisnes bermula. Tidak. Bukan lepas 6 bulan baru buat bisnes. Tidak. Okay. Target dia bulan depan ni, anda dah start dah bisnes anda. Sebab modul pertama, cari idea. Modul kedua, bina laman web. Modul ketiga, bina jenama. Kan? Modul keempat, marketing. Okay. So jadikan itu maksud dia business based assignment. Okay. Setiap kelas secara live, at the end, penghujungnya kan saya akan bagi anda assignment. Okay, assignment ni anda kena selesaikan dalam masa 2 minggu dengan bantuan kami lah. Macam saya katakan tadi, bantuan bimbingan ni kan unlimited. Kan? Dan anda dapat siapkan assignment tu, bawa ke laman web. Okay, so daripada pregnancy pillow, daripada idea, anda dapat stok, dapat produk, anda bina laman web untuk pregnancy pillow anda tadi tu kan, dan anda bina jenama sendiri pregnancy pillow anda, kan, and then anda lakukan marketing untuk pregnancy pillow anda. So sepanjang 11 modul ni kan, itu assignment dia. Assignment dia adalah bina perniagaan online anda dari zero, dari scratch. Nampak tak cara dia? Okay, so jadikan bantuan dan bimbingan macam saya katakan 6 hingga 3 bulan. Maksud dia 6 hingga 3 bulan, 6 tambah 3 bulan. Maksud dia 9 bulan kami bersama anda untuk sampaikan 11 modul yang saya akan sharekan dengan anda sebentar saja lagi. Okay, so that's why saya tak buat program yang sehari, 2 hari, 3 hari yang jenis touch and go ni. Memanglah program sehari, 2 hari, 3 hari pun saya tahu memang seronok, memang best. Memang gang ho, semua bersemangat. Tapi kan lepas 2-3 hari, lepas jumpa beribu orang kan, terus hilang semangat. Okay, dan kita kena pergi lagi kan. Tapi program ni kan tersusun, okay, untuk anda guided kepada anda dan telah melahirkan paling ramai usahawan online yang berjaya. So jadi kan kalau anda rasa program ni sesuai untuk anda, kejap lagi saya nak minta anda booking tempat anda. Sebab apa kena booking tahu? Sebab alhamdulillah program saya ni kan selalunya penuh. Memang selalunya penuh. Okay, and saya bersama anda ni untuk mempromosikan sesi yang akan datang ni kan. So selalunya kan akan penuh. Alright, tinggal adalah lagi tempat untuk anda. Okay, now ada sedikit yang saya nak sharekan dengan anda ni, iaitu kan tempat kita yang seperti mana anda dapat lihat dalam skrin anda ni kan. Ini pusat latihan saya di Oval Damansara, dekat Damansara, dekat dengan Taman Tun kan. Cantik tak tempat ni? Cantik kan? Tapi kosong, kesian, kosong je. Okay, kosong bukan apa sebab COVID. Tapi kan tempat ni saya masih lagi bayar sewa dia untuk anda. Sebab apa kan? Bantuan dan bimbingan kami memang online. Okay, memang boleh dikatakan 90% online. Tapi bagi anda yang nak juga datang jumpa kami, boleh. One-on-one coaching, okay, bersama kami, datang ke pusat latihan kami yang cantik ni. Saya pun dah naik rindu, dah lama dah saya tak sampai ke situ oleh kerana COVID saya dekat Dubai sekarang ni kan. Anda boleh datang jumpa pelatih-pelatih kami, one-on-one, semua ni dah tak ada bayaran dah. Sebab memanglah, some of us perlukan bantuan face to face, betul tak? Okay, so anda boleh dapat bantuan face to face bagi anda yang dekat dengan KL ataupun yang bagi anda yang jauh nak datang pun boleh. Okay, majoriti bantuan kami online. Tapi kami tetap buka tempat ni kan supaya anda boleh datang. Cantik tak tempat kita ni? Kan? Memang cantik. Tapi cantik pun kalau tak ada anda kat situ tak cantik jadi dia. Okay. So jadi kan itu tempat kami.
apakah modul yang akan dipelajari? Ada 11 modul kesemuanya dan saya nak sharekan dengan anda. Okay, so jadi kan anda nampaklah bird's eye view. Okay, mulai program bermula, apakah kesemua 11 modul ni? Jom kita go through one by one. Ini modul-modul dia, right? Now, kalau anda dapat lihat ni kan, petak modul ni ada 10 je. Kata 11 IK, tadi kenapa ni tinggal 10 kan? Sebenarnya kan, modul tambahan dipanggil Media Sosial 2021, okay, adalah modul baru. Okay, saya tak sempat tambah dekat slide ni, kelang kabut. Saya nak tunjukkan kepada anda, tak sempat saya nak letak petak baru. Okay, so meaning apa tahu? Anda sangat-sangat beruntung, pelajar-pelajar kami yang lepas ambil 10 modul je. Tapi kan anda yang booking tempat anda sebentar lagi kan akan ambil 11 modul. Harga kami tak naikkan. Okay, but soon kita kena naikkan harga lah. But for now kan harga tak dinaikkan, anda ada 11 modul. Okay, sebab apa kan ada trend terkini. Okay, now ada trend terkini. Bila ada trend terkini, saya nak pelajar-pelajar saya tahu apakah trend terkini dan saya tambah lagi satu modul dalam program yang 10 modul tu kan dah jadi 11 modul. So insyaAllah anda lagi untunglah sekarang berbanding dengan pelajar-pelajar saya lepas, kesian 10 modul je. Kan? Harga tetap sama. Okay, harga berapa nanti saya akan sharekan dengan anda. Jom saya sharekan dengan anda setiap satu modul apa yang kita kendalikan kan. Anda boleh baca apa yang ada kat depan tu, tapi kan roughly kan modul pertama adalah dia punya foundation seperti mana yang saya sebut kepada anda. Bagi anda yang tak tahu nak mulakan perniagaan apa, nak jual apa kan, macam mana nak cari produk yang mempunyai permintaan tinggi, mempunyai persaingan yang rendah. Okay, memanglah kita nak buat based on minat kita kan. And then itu yang saya akan sampaikan dalam modul yang pertama. Cari idea perniagaan. Okay, cari that one good idea untuk anda mulakan. Itu assignment anda. Okay, and satu yang saya tak dapat sharekan dengan anda tadi kan, anda boleh jual produk, betul? Produk fizikal. Anda boleh jual perkhidmatan, services macam saya buat design dulu kan. Okay, satu lagi kan anda boleh jual produk digital. Okay, digital product. Saya akan sharekan dengan anda, okay, dalam kelas modul pertama, macam mana nak hasilkan produk digital anda. And the thing is kan, produk informasi, produk digital adalah produk yang paling laris di internet. Produk digital. Okay, so jadi kan ada 3. Nak jual produk fizikal boleh, nak jual perkhidmatan boleh, produk digital pun boleh. Dan saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak hasilkan produk digital anda. Okay, contoh produk digital e-book lah. Anda pernah dengar e-book kan? Saya ada banyak e-book, Razi pun ada banyak e-book kan? Tapi anda akan kata, alamak, nak buat e-book ni kena tulis kan? Jangan risau, saya akan tunjuk anda cara bagaimana nak buat e-book tanpa menulis satu patah perkataan pun. Okay, so tak kira lah, nak jual produk digital pun boleh, saya akan bantu anda. Nak jual produk fizikal pun boleh, nak jual perkhidmatan pun boleh. Okay, tapi yang penting apakah strategi dia supaya cari sesuatu yang mempunyai permintaan tinggi, persaingan rendah untuk memudahkan jalan anda nanti. Okay, so kelas yang pertama is about cari that idea. Okay, macam saya katakan lebih kurang 3 jam macam tu. Sebenarnya kelas pertama saya nak minta anda 3 jam lebih sikit lah. Okay, sebab kelas pertama saya nak sampaikan lebih banyak ilmu. Kelas kedua, 2 minggu kemudian kita ajar anda bagaimana bina laman web. Okay, sebab apa kan 2 minggu tu assignment anda cari produk anda. Okay, cari perkhidmatan anda ataupun cari produk digital yang anda nak jual tu. Okay, so modul kedua 2 minggu kemudian bina laman web. Okay, nampak tak bina laman web? Kalau anda tak ada laman web, anda kena upah orang 3-4 ribu ringgit untuk bina laman web je. Okay, tapi dalam program ni kan, anda belajar bina laman web, anda dapat jimat 3-4 ribu ringgit. Ada satu lagi kenapa bina laman web ni penting tau. Okay, ingat tak awal-awal dulu kan, awal tadi saya kata kepada anda, okay, sejak dulu lagi, saya ni amalkan multiple source of income. Saya ada beberapa perniagaan online. Bila ada beberapa perniagaan online, anda kena ada beberapa laman web lah. Betul tak? Okay, tapi kan kalau anda tak tahu bina laman web, anda kena keluarkan duit berpuluh ribu ringgit untuk orang bina laman web yang ni, bina laman yang itu, bina laman yang ni, bina laman yang itu. Okay, sebab saya tahu bina laman web, okay, pelajar-pelajar saya seperti Irin tadi tu tahu bina laman web, dia dah jimat dah 3-4 ribu ringgit, okay, boleh mulakan perniagaan internet sendiri. Bila ada idea nak mulakan perniagaan baru, boleh buat sendiri. Dah tak payah nak laburkan pada web designer. Okay, now saya designer, saya tahu saya charge mahal. Okay, saya tak nak saya dan tim saya pun boleh design. Saya tak nak anda hire kami sebab saya nak anda belajar, anda dapat jimat duit sendiri, okay, and then dapat bina laman web anda sendiri. Untung, mana tahu nanti suami suami nak buat bisnes online, anda boleh bantu suami. Kata, okay bang, saya settlekan laman web abang. Kod isteri nak buat bisnes, okay, suami kata offer, okay yang saya buatkan laman web, alright, ataupun anak-anak satu hari nanti nak buat bisnes online, anda tahu bagaimana nak bina, dapat jimat banyak duit. Okay, formula antara skill sekarang ni yang penting adalah skill bina laman web. Okay, skill buat Facebook, skill buat Instagram, ramai sangat orang dah tahu, betul tak? Dah tepu macam mana nak compete. But skill bina laman web kami akan ajar anda. Kalau anda boleh drag and drop,
anda boleh bina laman web anda sendiri. Kami akan tunjuk caranya pada anda. Okay, so very important sebab bila ada laman web, anda dapat closekan sales secara automatik. Okay, perniagaan anda boleh scale lagi, boleh kembangkan lagi. Dah tak ada main PM. Okay, apa perlu ada di laman web anda kan? The copywriting saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana nak menarik emosi orang. Okay, supaya mereka lagi suka nak beli dari anda dan bukan daripada pesaing anda yang lain. Okay, so bayangkan modul pertama, cari idea perniagaan. Modul kedua, idea perniagaan anda tu kan dah ada di laman web anda dah. Okey, macam Irin, idea pertama modul pertama nak buat baby carrier. Modul kedua, okey, dah ada laman web pula dah. Okey, yang together.com.my tadi tu. Right. So perniagaan dah bermula. Within 1 month, insya-Allah perniagaan dah bermula. Okey, insya-Allah anda boleh kalau ada follow through, okey, perniagaan dah start. Ada juga yang menjadi pendapatan, okey. Tapi sebelum tu saya nak addresskan kepada anda yang dalam industri yang ramai pesaing. Saya tahu, okey, anda some of you memang minat produk kecantikan, memang minat produk kesihatan, memang minat produk muslimah yang mainstream ni, okey, yang ramai pesaing kat luar sana, okey. Tadi dah duk kecil-kecil hati dengan IK kata apa ni? IK kata perdagangan-perdagangan tu kan ramai pesaing kan, kecil hati kita. Jangan kecil hati sebab modul ketiga saya sharekan dengan anda bagaimana nak membina jenama perniagaan anda. Kalau anda ada ramai pesaing kat luar sana, okey, modul ketiga akan menjawab bagaimana nak membina personal branding anda di internet. Sebab zaman sekarang personal branding is very important. Penjenamaan is very important, okey? Sebab penjenamaan yang akan membezakan perniagaan anda dengan pesaing-pesaing yang lain. Betul tak? Okay, so jadi don't worry kalau anda buat bisnes yang mainstream pun, okay, modul 3 akan membantu anda bagaimana nak menjenamakan perniagaan anda supaya anda ni dapat dibezakan dengan pesaing-pesaing yang lain. Betul tak? Bila perniagaan tu ada jenama, lagi mudah dia nak jual kan? So saya akan sharekan dengan anda bagaimana anda dapat binakan jenama perniagaan anda, tak kira produk ataupun perkhidmatan juga. Okay, so ini advantage dia. Okay, kalau anda ada ramai pesaing, make sure anda bina jenama perniagaan anda. Right? So, modul pertama, cari idea. Modul kedua, bina laman web. Modul ketiga, bina jenama. Now, barulah kita buat marketing. Okay? Anda pun tahu kan dalam perniagaan marketing ni penting. Betul tak? Okay, marketing ni penting sebab kan tak ada marketing, orang tak tahu tentang perniagaan anda. The good news adalah apa tahu? Modul 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan adalah modul marketing. Okay? Banyak marketing. Sebab apa kan? Produk dah ada, laman web dah ada, jenama dah ada. Now tinggal marketing. Nak meramaikan orang datang laman web anda, datang social media anda. Okey, lebih ramai orang tahu tentang perniagaan anda, lebih ramailah pembeli kat sini. Dan marketing ni kan ada dua, yang percuma ada, yang berbayar pun ada. Kami akan sampaikan kepada anda, saya akan sampaikan kepada anda kan dua-dua, yang percuma pun, yang berbayar pun. Tapi saya tahu satu rahsia dia, anda suka yang percuma, betul tak? Don't worry, 80% penyampaian saya adalah marketing yang percuma. 20% je yang berbayar. Yang berbayar ni apa tahu? Facebook Ads, mungkin anda pernah nampak orang buat Facebook Ads, okey, ataupun Google Ads. Okey, iklan yang keluar kat Google. Kadang-kadang yang keluar kat atas yang ada ads Google tu kan. Di internet kan, dua tu yang paling famous sekali. Google Ads, Facebook Ads. Ada dalam modul kami. Saya akan ajar anda. Tapi itu hanya 20%. 80% adalah cara yang percuma. That's why anda jarang nampak, bukan jarang, tak pernah nampak iklan saya kat billboard tepi jalan raya. Anda tak pernah nampak iklan saya dekat akhbar, dekat TV, radio dan sebagainya, kat majalah, tak pernah nampak iklan saya kan. Okey? Sebab saya nak tunjuk anda 80% ada banyak cara percuma untuk membantu usahawan kecil-kecilan. Okey? Cara percuma ni penting. Buat apa, kalau tak ada duit, kita kena belajar kaedah strategi percuma ni. Setuju tak macam tu? Tapi kalau ada duit, why not belajar juga cara percuma, anda dapat jimatkan kos anda seperti mana saya kembangkan perdagangan saya ke Dubai, anda tak pernah nampak iklan saya, betul tak? Okey, tak pernah nampak iklan saya kat akhbar, majalah, radio ataupun billboard dekat tepi jalan raya. Betul tak macam tu? Kan? Now, anda fikirkan bagaimana anda boleh aplikasikan kaedah percuma ni dalam perniagaan anda untuk kembangkan lagi perniagaan anda. Okay? Now, sekali lagi kan, 80% penyampaian kami dalam modul ni, ada 11 modul, adalah kaedah percuma. 20% saja berbayar, yang berbayar adalah Google Ads, adalah Facebook Ads. Memang ada, kita akan ajar. Okay? Sebab modul kita ni kan 11 ni kan complete. Semuanya ada dalam ni untuk anda kembangkan lagi perniagaan anda. Antara cara yang percuma adalah SEO. Nah, apa maksud dia SEO? Adalah Search Engine Optimization. Okay? Search Engine Optimization, saya nak tunjuk anda satu contoh ni kan. Bila saya masuk Google dan saya lakukan satu carian. Okay? Contoh. Katalah bayangkan macam ni ya. Ada seseorang tu kan daripada Jepun, dia nak lakukan, dia nak buat puding. Okay, dia nak buat jelly. Ibu ni lah kan, suri rumah ni, dia nak buat jelly, dia nak puding. And then kat Jepun tu, mana nak cari gelatin yang halal? Susah. So jadi macam kita pun, kalau kat Malaysia pun, kita akan guna Google untuk carikan sesuatu. Okay, so ibu ni kan, dia masuk Google dan dia lakukan carian halal gelatin. Okay, dan apa dia dapatkan? Dia dapat banyaknya orang jual halal gelatin. Kan?
ada beberapa laman web jual halal gelatin yang keluar. Anda tahu tak, kaedah nak bawa laman anda ke depan enjin pencari Google percuma sahaja. Okey, percuma saja. Ada yang berbayar. Yang berbayar dia akan tulis AD ni. AD ni berbayar. Okey, kami akan ajar anda. Saya akan ajar anda yang berbayar. Tapi kan kita suka yang percuma, betul tak? Okey, yang percuma yang tak ada AD. Yang ini. Okey, kalau saya klik dekat dia, alright, anda dapat lihat kat sini kan, klik dekat halal gelatin, dia akan masuk laman web halalgelatin.com, pelajar kami. Okey, pelajar kami yang tahu bagaimana nak laman web tu yang kita dah ajar, bawa laman itu ke depan enjin pencari. Dalam masa seminggu kemudian, pelajar kami ni kan dapat pelanggan daripada USA. Sebab apa kan? Laman web pergi ke depan enjin pencari tanpa sebarang duit. Okey? Kalau anda tanya pelajar kami ni kan, berapa duit pernah letak kat Facebook Ads, tak pernah letak duit pun di iklan Facebook. Sebab kami ajar yang percuma banyak. Okey? Kalau nak tanya juga kan, nak tanya pelajar kami mana kan, tanyalah Razi Rahman yang sedang online bersama anda. Razi Rahman asal usulnya tahun 2000 berapa 2006 kot, 2006 ke 2007 dulu adalah pelajar saya. Okey. Asal usul pelajar saya, tapi sekarang ni kan kita berkawan, and then saya ambil Razi sebagai designer syarikat saya, and then saya mula mendapat jemputan ke luar negara kan. Saya upgradekan Razi menjadi CEO syarikat saya. Kan? So jadi cantik ni muka ni, Razi ni gambar ni macam baru balik umrah kot, tengah botak, tapi sekarang rambut rockers. Okey. So jadi ini contohnya, Razi Rahman adalah pelajar saya yang dapat idea perniagaan, bina laman web dan bawa laman web ke depan enjin pencari, sebab ini salah satu modul yang kami sampaikan secara percuma. Dapat pelanggan daripada mana? Anda boleh lihat dekat depan anda ni kan, belah kiri, dari US, Australia, US, Germany, Japan, Ukraine, India, New Zealand, Netherlands, Indonesia dan banyak lagi. Okey, ni tak termasuk Malaysia lagi. Okey, so dengan adanya laman web, nampak tak masalah dia bila kita tak ada laman web? Okey, bila kita kalau anda buat bisnes dekat Facebook, perasan tak bila anda search kat Google, Facebook tak keluar kat depan, betul tak? Laman web yang keluar kat depan. That's why laman web satu lagi important. Okey, so ini sekadar contoh. Okey, anda nak tanya Razi Rahman, nanti anda boleh tanya Razi Rahman, Razi boleh bagi salam tak? Ke dah bagi salam dah awal-awal tadi? Okey, and Razi ada online bersama anda. Bagi anda yang berminat nak tahu lebih lanjut program ni, nak booking tempat anda lah especially, kejap lagi kan anda boleh WhatsApp Razi, anda boleh WhatsApp Amirul kan, booking tempat anda lah, kasih kan program saya ni kan selalunya penuh, alhamdulillah. Lagi best kalau anda dapat sertai. Okey, so jadi ini contoh, sekadar contoh apa dikenali sebagai SEO ataupun Search Engine Optimization, iaitu kan bawa laman web anda di depan enjin pencari Google secara percuma, tak payah bayar 1 sen pun. Okey, tapi kita kena belajarlah teknik dia kan, dan insya-Allah saya akan tunjuk anda apakah teknik dia. Okey, kalau anda masuk Google lah, contoh saya nak tunjuk satu lagi lah ya. Okey, alang-alang kalau masuk Google dan type perniagaan internet contohnya. Okey, type perniagaan internet, alright. Anda akan dapat apa kan? Saya share sekali lagi. Masuk Google, type perniagaan internet, laman web saya keluar kat depan. Sebab saya tahu SEO. Saya nak ajar anda SEO ni. Okey, laman web saya keluar kat depan sekali lagi. Ini pun laman web saya juga. Okey. Tengok ada tak laman web saya yang lain. Okey. Dan kalau masuk Google dan type contoh warna perniagaan, laman web saya keluar kat depan lagi, tak payah bayar. That's why orang boleh jumpa laman web saya. That's why jenama saya meningkat. Orang boleh jumpa perniagaan saya kat Google. Okay, so bila anda ada perniagaan, make sure orang boleh jumpa perniagaan anda di Google. Okay, ini salah satu modul. Kan? Ini salah satu modul di mana ramai pesaing anda tak tahu pun nak lakukan ni, sebab pesaing anda duk fokus on Facebook sahaja. Kan? Jangan macam tu. Kita buat apa yang pesaing tak lakukan. Okay? So jadi next. Okay? Apa lagi modul kita sampaikan? Ini modul kita yang kelima. Okay, modul ke-6, video marketing. Video adalah trend terkini. Okay, trend sejak beberapa tahun yang lepas, video adalah trend, anda kena buat video. Okay, video marketing ni kan akan membuatkan orang lagi tertarik dengan perniagaan anda. Reach dia adalah lagi tinggi. Tapi kan leceh. Nak buat video ni leceh. Jangan risau, kami akan ajar anda bagaimana nak buat video marketing. Okay, tapi bila leceh ni, ada yang best dia. Sebab pesaing anda tak buat. Sebab mereka pun akan rasa leceh. Betul tak? So, bila pesaing anda rasa leceh, siapa patut buat? Anda patut buat. Okay, now video marketing adalah trend terkini. Perniagaan yang tak guna video marketing bagi saya kan takkan berjaya dah sekarang. Sebab ia adalah trend sejak beberapa tahun yang lalu. Okay, terlalu ramai orang guna Facebook, terlalu ramai guna Instagram sebab mudah. Anda kena ada video marketing dalam Facebook anda, dalam Instagram anda, dalam YouTube anda, okay, dalam TikTok anda dan sebagainya. Okay, jangan risau. Sebab apa? Macam bawa kereta. Okay, ini langkah-langkah akan datang. Kita take module at a time, kita take step at a time. By the time anda
dah settle laman web, dah settle pengiklanan, dah settle SEO, anda baru lakukan video marketing. Okay, macam kat kereta tadi tu. Nombor 7, Facebook marketing pun ada dalam modul kami kan. Anda pun tahu, okay, sekarang ni kan reach Facebook dah semakin rendah. Okay, harga iklan dah semakin mahal. Saya akan tunjuk anda bagaimana nak dapatkan reach yang lebih tinggi, letak iklan yang lebih murah. Ingat tadi iklan berbayar 20%. 80% percuma. Okay. Bagaimana nak dapatkan followers yang lebih ramai. So, jadi kan Facebook marketing pun ada dalam modul kita juga. Okay. Supaya anda dapat compete dengan pesaing-pesaing anda di Facebook. Okay. So, nampak tak? Kita sampaikan kepada anda banyak modul. Dia macam cerita perang lah. Kalau dalam cerita perang, okay, satu askar jumpa 3 askar, siapa menang? 3 menang sebab dia ada banyak lagi alat senjata dia. Okay, dalam cerita perang, kalau 3 askar jumpa 10 askar, siapa menang? Yang 10 askar ni menang sebab ada 10 askar, 10 senjata, dia boleh tewaskan yang 3 ni. Jangan loya buruk, ini bukan cerita Hindustan. Cerita Hindustan, 1 askar lawan 10 askar, yang satu tu menang lagi, betul tak? Okay, jangankan 1 lawan 10, 1 lawan 50 pun satu tu boleh menang lagi. Okay, tapi cara yang sebenar, common sense dia kan adalah anda kena tahu banyak cara, banyak kaedah, step by step, dan salah satu kaedahnya adalah email marketing. Okay, yang ni ramai pesaing anda tak lakukan. Okay, tapi kan contoh email marketing apa tahu? Anda yang online bersama saya sekarang ni kan, betul tak? Anda dapat email daripada saya. Okay, semua dapat email daripada saya. Kan? Anda dapat beberapa jam sebelum sesi ni, anda dapat. Beberapa minit sebelum sesi ni, anda dapat. Kan? Email marketing. Sebab sekarang ni kan, bila anda hantar email, anda dapat that connection. Okay, anda dapat capai target market anda dengan lebih pantas lagi, dengan lebih rapat lagi. Okay, anda kumpul database. Maksud saya dapat database, okay, jangan risau. Database adalah, pernah tak anda masuk satu laman web, anda ada benda tu pop up, and then anda tinggalkan nama, tinggalkan alamat email. Pemilik laman web tu dapat database. So macam anda lah, anda masuk laman web saya kan, anda tinggal nama, alamat email, anda dalam database saya. Then saya boleh hantar email bagi tahu webinar bermula. Kan? So bila anda ada database kan, kita akan ajar anda bagaimana nak lakukannya kan. Bila anda ada offer, ada discount, anda boleh contact directly email database anda. Ramai, more than 95 usahawan online tak kumpul database. Okay, and that's why mereka duk kejar-kejar sales. Setiap hari nak kejar sales sebab mereka tak kumpul database. Saya rasalah anda yang ramai antara anda tak ada perniagaan lagi, anda pun tahu database ni penting. Setuju tak? Anda selalu dengar database ni penting dalam perniagaan. Okay, so jadi modul ni pun ada dalam program kita untuk anda kumpul database anda. Okay. Right. Next, perniagaan affiliate. Affiliate ni kan pendek cerita lah, mudah cerita. Okay. Tadi kan saya ada sebut kepada anda ada banyak business model. Okay. Antaranya macam dropship. Kan. Ada affiliate. Kan. Affiliate dia ni dengan dropship ni dia macam adik-beradik. Apa maksud dia kat sini adalah, bayangkan katalah anda menjalankan produk kecantikan. Okay. Anda buat produk kecantikan dalam perniagaan anda. Okay. Dalam program ini, bagaimana nak jadikan ni sistem berejen online. Okay, so pemasaran affiliate ni kan adalah untuk set upkan perniagaan anda supaya anda boleh kumpul ejen di bawah anda. So now bukan anda je jual, anda ada sistem berejen secara online lagi tu. Itu nama dia perniagaan affiliate. Okay, kononnya macam ni lah, anda jadi toke kat atas lah. Anda jadi toke kat atas, ejen-ejen duk jual produk anda secara online. Okay, itu program affiliate. Okay. Ke-10 kan adalah analisa. Okay, kita nak lakukan analisa analytics lah. Mak Saleh katakan analytics. Sebab apa kan kalau kita lihat syarikat besar-besar, kenapa syarikat besar makin lama makin besar? Okay, because mereka sering tengok numbers, tengok data, tengok statistics. Okay, and bila kita nampak data, statistik dengan numbers ni kan, dan kita gunakan dia untuk kembangkan lagi perniagaan kita. Kita lakukan analisa untuk kembangkan perniagaan kita. Apa yang menjadi, kita ulang lagi. Okay? Apa yang tak menjadi, kita nampak how to perbaiki sebab kita nampak data, kita nampak numbers, kita nampak analisa tersebut. Betul tak? Okay? Yang ini kan, lagilah jangan risau sebab ini advance. By the time anda sampai modul 10, bagi anda benda ni dah kacang dah. Sebab kita take step by step. Ingat setiap modul kan, hampir setiap 2 minggu, satu modul. Hampir setiap 2 minggu, satu modul. So by the time 6 hingga 9 bulan kita terjumpa modul ini, kan, by then kan anda dah ready dah. Okay, anda dah prepare dah untuk modul ini. Okay, so that's why anda jangan fikir overwhelmed. Alamak banyaknya, ada 10 modul, ada 11 modul, IK ni macam mana nak buat semuanya? Kita start modul 1 dulu. Okay, macam kereta, waktu malam nampak beberapa meter saja dulu. Kan, settle yang itu, baru kita buat yang akan datang. Setuju tak macam tu? Okay. Dan ada satu lagi modul bonus percuma sebab nak cukupkan 11. Okay, like I said, tak sempat saya nak letak petak modul ni kan, adalah media sosial 2021 kan. Dan let me tell you lah, apa modul dia kan. Modul dia adalah short form video. Video-video yang pendek. Video-video yang 1 minit ni. Okay, 5 tahun lepas,
trend adalah Facebook Live. Ramai takut buat Facebook Live. Dan saya tak salahkan. Saya introvert. Untuk saya, paksa diri saya buat Facebook Live memang susah. Okay? Tapi saya paksakan juga. Tapi ramai pelajar saya tak terbuat Facebook Live sebab pemalu. Saya tahu anda pun mungkin rasa pemalu nak buat live dan sebagainya. Jangan risau. Sebab trend terkini adalah video pendek yang 1 minit. Yang tak perlu pun anda dalam video tersebut. Okay? So jadikan modul tambahan, modul yang ke-11 dipanggil Media Social 2021. Apakah trend terkini? Sebab attention span manusia dah semakin singkat, trend terkini adalah video yang kurang 1 minit. Tak perlu ada diri sendiri dalam video tu. Kan? So itu yang kita akan sampaikan supaya anda prepare untuk trend yang akan datang. Sekali lagi kalau anda tunggu 3-4 tahun akan datang, ramai orang buat, benda tu dah jadi tak trend dah. Kan? Jadi tepu. So jadikan bila anda nak mulakan perniagaan, baik awal-awal anda belajar apakah trend yang akan membantu perniagaan anda tahun ini dan juga insya-Allah tahun hadapan. Okay, so jadi kan boleh dikatakan modul kami ni kan semuanya complete. Okay, dan saya tahu anda nak tahu soalan ni sebab macam saya kata, saya ni boleh baca fikiran anda. Okay, berapa yuran program ni? Betul tak? Berapa yuran soalan cepuk emas dia kan? Right? So don't worry kan, ingat program ini kan adalah 6 hingga 9 bulan. Ada 11 modul. Bukan touch and go, bukan program sehari, bukan program 2 hari, bukan program 3 hari. Okay, tapi kan ada banyak modul, ada 11 modul dan bantuan bimbingan unlimited. Okay, 90% online, tapi kan kalau anda nak datang berjumpa dengan kami, unlimited, coaching percuma. Okay, di pusat latihan kami di Kuala Lumpur. Alright, so jadi kan berapa harga program kami ni? Saya nak bagi tahu anda, okay, di sini, harga program kami ni kan, jom kita bandingkan dengan AU dengan OUM. Ingat tak, awal-awal tadi kan saya bagi tahu anda kan, program saya ni kan awal-awal OUM, AU, okay, apa yang anda boleh lakukan apa tahu? Cuba anda boleh call je, okay? Anda boleh call AEU, anda boleh call OUM, tanya mereka berapakah harga program 9 bulan. Okay? Macam program saya lah dengan AEU dengan OUM, 9 bulan. Harga dia berapa tahu? RM10,000, RM12,000. Okay? Jangan risau. Bukan RM10,000, bukan RM12,000. Sebab itulah macam tadi saya katakan, sebab tu saya keluar daripada OUM, kami keluar daripada AEU sebab kami nak kurangkan harga. Masa di AEU, masa di OUM kan, harga program kami macam ni tau. Satu modul dekat RM1,000. Nak cukupkan RM10,000 ke semuanya, ada 10 modul. Okay? Ini satu ketika dulu, masa dengan universiti. Tapi sebab kami keluar universiti, sebab saya tak buat dengan universiti, sebab saya tak nak profit sharing. Ini saya nak bagi tahu honestly dengan anda. Okay? Biasalah bila kita partner dengan universiti, kalau anda dalam bidang education, anda tahulah macam service provider, kenalah profit sharing kan. So that's why harga program kami ni mahal dengan universiti sebab ada profit sharing. So bila kami keluar daripada universiti, dah tak ada profit sharing, kami dapat turunkan harga. Okay? So jadikan dengan universiti, dengan AU, dengan OUM, satu ketika dulu, okay, harga dia RM9,900. Okay? Anda boleh call AU, OUM, memang itu harga standard mereka. Okay, but now kan harga dapat dikurangkan. Okay, bila harga dapat dikurangkan, kami paskan diskaun tu kepada anda. Okay, tak ada profit sharing, kami paskan diskaun tu kepada anda. Berapa harga program kami? Kelas bersemuka program kami adalah RM4,500. Ingat tau, okay, program ni, okay, harga kalau anda tak tahu bina laman web, anda bayar RM3,000, RM4,000 untuk bina laman web saja. Anda upah designer RM3,000, RM4,000 untuk bina laman web. Tapi program ni kan harga dia lebih kurang macam ni. Okay, RM4,500. Tetapi, okay, kenapa tetapi dia kan? Saya pun duk terkejut tetapi saya ni. Tetapi, ini kelas offline sebelum COVID, betul tak? Sebelum COVID, pelajar kena datang tempat kami, kos kami bertambah. Okay, but now kelas kita online. Bila kelas kita online, kos kita berkurang. Seperti mana tadilah, bila kos kami berkurang, saya bagi diskaun lagi kepada anda. Okay, sebab sekarang kita tak gunakan dewan kita kan, tapi untuk anda jumpa tu no problem. Okay, tapi kita dah tak ada kelas bersemuka, now harga dia lebih rendah lagi. Okay, berapa harga dia kan? Right, ingat untuk upah orang bina laman web, RM3,000-4,000. Kelas online, 11 modul, 6 hingga 9 bulan. Okay, bantuan bimbingan unlimited. Okay, sepanjang program kami ni, secara online dan bersemuka, harga dia RM3,400 sahaja. Okay, and saya tahu kan, ada program yang sehari, 2 hari yang jenis harga macam ni kan. But program saya ni kan 11 modul kesemuanya, bantuan bimbingan diberikan secara online dan juga secara offline. Okay, saya nak turun diskaun dah tak boleh dah kat sini. Sebab apa kan, anda pun tahu kalau anda fikir bisnes kan, anda fikir kos saya kan, ini boleh dikatakan murah oleh kerana jangka masa kita panjang. Bukan program sehari 2 hari. Kan? Tetapi kan, program ni 6 bulan hingga 9 bulan guided untuk bantu anda kembangkan lagi perniagaan anda. Okay, so like I said, program ni akan bermula beberapa hari saja lagi kan. Razi Rahman, Amirul pun dah bagi tahu kan bila akan bermula.
Okay, bila akan bermula, booking tempat anda. Saya tahu ramai yang kata murah lah, harga okey lah kan dan sebagainya kan. Make sure anda booking sebab that's why program kita ni selalunya penuh sebab ramai orang booking. Ada yang tanya, boleh bayar ansuran tak? Don't worry, boleh bayar ansuran. Okay, ini bayaran ansuran dia. So jadi memudahkan bayaran anda. That's one of the reason kenapa program kami ni selalu penuh lah. Ada kemudahan untuk bayar ansuran. Okay, of course kalau bayar penuh ada diskaun dia. Bayar ansuran pun boleh. Okay, but tentang bayaran ansuran dan sebagainya kan ada kontak Razi Rahman, ada kontak Amirul, WhatsApp mereka untuk bookkan tempat anda dulu. Okay, sebab program ni saya selalunya penuh. Okay, tapi apa yang saya boleh berikan kepada anda, alright, adalah free gift. Free gift ni saya boleh berikan anda. Harga saya dah tak boleh turunkan sebab margin kita dah tak ada dah sangat dah tu. Free gift kami boleh berikan kepada anda. Semua produk saya yang pernah saya keluarkan sejak tahun 2005 sampai sekarang, produk digital akan diberikan kepada anda. Anda akan dapati kan secara online saya sering promote produk-produk digital saya untuk orang beli produk ini, produk itu dan sebagainya. Ada yang harga RM800, ada harga RM300, ada harga RM20 pun ada. Saya masih lagi jual kat internet. Anda dah tak payah beli dah semua produk-produk saya tu kan. Semua akan diberikan kepada anda. Nilai dia RM1,600. Okay. So ini diberikan kepada anda. Okay. Harga saya dah dapat turunkan. Tetapi kan anda dapat jimat lebih banyak duit. Anda dapat semua produk ni. Sebab saya ni kan bukan jenis yang upsell tau. Apa tu upsell? Pernah dengar tak upsell? Upsell macam ni. Anda masuk satu seminar tu. Anda dah bayar seminar tu. Then speaker tu suruh join lagi. Bayar lagi. Sedar-sedar daripada RM3,000 ke RM10,000, kepada RM15,000, kepada RM25,000, kepada RM40,000. Kan ada banyak level dia. Saya tak buat macam tu. Okay. Sebab apa yang saya ajar anda ni kan is complete dah. Okay. 10 modul ni kan adalah complete. 11 modul ni ada complete. Kalau apa yang internet, apa saja yang anda nak tahu yang tak ada dalam modul, anda boleh tanya saya. Sebab insyaAllah semua jawapan saya ada. Razi pun ada, Amirul pun ada. Pelatih-pelatih kami semua ada jawapan dia. Okay, walaupun tak dalam modul, anda nak tahu juga, kami akan sampaikan kepada anda. Okay, that's why program kita ni lama. Anda ada akses di dalam grup yang tertutup ni. Okay, bonus pendaftaran juga hari ni kan, kalau ada anda booking hari ni kan, tempat anda sebab akan penuh kan, saya punya webinar ni kan, seminar perniagaan popular. Dalam tu kan saya tunjukkan bagaimana nak masuk TV, abar, radio, majalah secara percuma. Okay, saya sendiri sering mendapat jemputan media. Saya tak pernah bayar media pun. Jangan bandingkan saya dengan Datuk Alif Syukri dengan Kuputih tau. Mereka bayar berjuta-juta di media. Saya tak pernah bayar 1 sen pun untuk masuk abar, radio, majalah, TV. Dan begitu juga pelajar-pelajar saya. Mendapat liputan berita di media masa kan tanpa bayar 1 sen pun. Ada cara dia, ada kaedah dia. Okay. Ini antara produk saya 2-3 tahun lepas. Macam saya kata, semua produk saya, setiap tahun saya akan keluarkan produk-produk baru. Produk yang ni kan about 2 years ago, RM500. Okay. Dalam ni adalah Akademi 5 Angka. Dalam tu kan saya ada sharekan banyak video-video bagaimana nak uruskan minda, uruskan wang dan uruskan perniagaan. Okay. So jadi kan, this is an online punya, what do you call it, membership site. Okay, mereka yang tak join program ni kena bayar RM500 setahun. Anda tak payah bayar RM500 setahun. Ianya percuma dengan anda selagi umur saya panjang. Okay, selagi program ni ada online, anda dah tak payah bayar. Memang free forever. Okay, bagi mereka yang tak join program ni, kena bayar RM500 setahun. Dan memang beribu dah yang sedang go through program ini. Okay, untuk anda percuma saja. Apa saja produk digital saya? Ini produk saya tahun lepas kan. Beberapa e-book saya, saya punya video courses yang anda nampak di depan anda ni kan. Kat sini saja nilai dia dekat RM400 tak silap saya. Okay, percuma untuk anda. Okay, so sekali lagi kalau anda beli individually produk saya ni kan, in total mungkin dekat RM4,000 kalau anda beli secara online. But kalau anda join program ni, harga lebih kurang macam mana kalau anda upah orang bina dalam web RM3,000 lebih saja kan. Okay, semua ni diberikan kepada anda. Okay, so kalau anda bookingkan tempat anda, pemberian percuma hari ini adalah RM4,000. Semua apa anda dapat lihat tadi tu. Sebab apa kan, kita nak cepat-cepat tutupkan kita punya pendaftaran. Okay, sebab once dah tutup, then kita dah ready untuk mulakan beberapa hari saja lagi program ini. Okay, so Razi dengan Amirul dah bagi tahu maklumat lanjut kan untuk hubungi mereka ada di bawah tentang ansuran semua ni. Anda boleh hubungi mereka bila nak bayar, macam mana nak booking, okay? Nak bayar penuh boleh, okay? Nak bayar penuh ada diskaun, nak bayar ansuran pun boleh juga kan? Semua ni diberikan kepada anda, right? Ini sekali lagi semua senarai pemberian percuma bernilai RM4,000 diberikan kepada anda. Dan ada sedikit bonus lagi. Rakaman kelas-kelas yang 3 jam tu akan diberikan kepada anda. Okay, nilai dia RM3,000. Kenapa rakaman diberikan kepada anda? Nombor 1, saya nak anda ulang kaji.
Sebab program kita ni kadang 6 bulan, 9 bulan kan. Kadang-kadang lepas beberapa bulan, anda nak ulang kaji, jangan risau. Anda boleh ikuti rakaman yang kami berikan. Okay? Tapi ada satu lagi yang saya lebih rasa macam, lagi dekat dengan saya tau. Iaitu kan, bila saya bagi ke anda rakaman-rakaman ni, saya nak anda sharekan dengan siapa tahu? Dengan suami anda, dengan isteri anda, dengan anak-anak anda. Sebab saya dah buat bisnes online kan, dah 20 tahun dah. Dan saya spend time, sekarang ni saya kat rumah saya. Daripada anak saya kecil sampai anak saya besar kan, saya spend time kat rumah dengan mereka. Dan bila kita buat kelas bersemuka, kalau anda bayar RM3,000 lebih, untuk seorang je. Okay? Tapi kelas online, anda dapat rakaman, anda boleh kongsikan rakaman ni kan dengan isi rumah anda. Dengan suami, dengan isteri, kalau nak buat business together, dengan anak-anak anda. Kalau mereka nak buat business online. So kat sini saja kan, dah jimat duit anda. Betul tak? Dan ini lebih closer to my heart. Saya nak anda punya family kan, siapa-siapalah buat online business. Okay, dapat spend more time dengan family. Kan? Boleh tak macam tu? Mestilah boleh kan? Apa lagi percuma, terima yang saya sebutkan tadi, akan datang, kami akan charge, okay, consultation, one-on-one coaching, kami akan charge, akan datang, okay, but now masih lagi percuma kan, di mana anda boleh datang ke pusat datang kami yang cantik tadi tu kan, okay, untuk berjumpa dengan kami, buat appointment dengan kami, bantuan bimbingan, ianya percuma saja. Tapi kan akan datang, bila kami terlalu ramai, bila terlalu banyak intake, kita dapat tampung, memang kita kena charge. Sebab apa kan, macam saya kata, saya bayar sewa tempat tu berbelas-belas ribu ringgit setiap bulan saya bayar kosong untuk anda. Okay, tapi kos kami tinggi. But kami tak nak charge anda sebab belum lagi waktunya untuk kami charge. Okay, so percuma saja kalau anda nak berjumpa dengan kami. Okay, ini dia sekali lagi, tempat tu cantik sangat-sangat. Okay, bila COVID ni kosong. Okay, walaupun cantik, lagi cantik bila anda dekat situ. Okay, walaupun kosong sekarang ni kan, bila anda join program kami, kecil tapak tangan, Oval Damansara kami tadahkan untuk anda datang ke sini, okay? But don't worry, kalau anda yang jauh daripada KL, kita bantu anda secara online, okay? Tapi kalau anda kat dengan KL, anda nak datang bersemuka jumpa, no problem, buat appointment je dengan kami, okay? So ini modul tambahan yang saya sebutkan tadi. Sebelum-sebelum ni pelajar-pelajar kami hanya ada 10 modul saja, tetapi dengan anda dah ada 11 modul tanpa kami naikkan harga. So jadikan ini waktunya yang paling best kali lah, okay, paling menjimatkan anda untuk sertai program intensif perniagaan internet dan strategi media sosial yang akan bermula beberapa hari sahaja lagi. Okay, make sure anda booking sebab tempat kami ni selalunya penuh. Okay, so pemberian percuma bernilai RM8,000 in total. Okay, free gift bernilai RM8,000 kalau anda booking sekarang. Kontak Razi, kontak Amirul, tanya apa saja soalan anda. Malam ni mereka tak tidur malam, mereka bersengkang mata untuk menjawab WhatsApp anda. Okay, and ini buat screenshot satu lagi. Okay, ini nombor Razi. I'm sure dekat ruang chat pun Razi dengan Amirul dah kongsikan. 019-553-7088. Amirul pun punya number ada kat situ, 011-613-87096. Buat screenshot. Tapi kalau anda malu-malu kucing tak nak WhatsApp mereka kan, anda just nak terus bookingkan tempat anda, anda boleh terus ke www.openeducation.com.my. Kat situ ada maklumat lanjut untuk anda bayar ansuran boleh, anda terus bayar penuh pun boleh, dan terus diskaun pun boleh juga. Okay, so spend 5 minit, 10 minit bagi anda yang malu-malu kucing, maklumlah tak nak kacau. Jangan risau, boleh kacau mereka. Malam ke, siang ke, pagi ke, petang ke, boleh kacau mereka, WhatsApp mereka untuk bookingan tempat anda. Boleh kan Razi? Boleh kan Amirul? Okay, mereka ada di ruang chat sekarang ni. Okay, beberapa hari saja lagi akan bermula pada hari Ahad, 4 hari bulan Oktober. Okay, so booking tempat anda sekarang. Dah buat screenshot? Okay, tanyalah mereka apa saja soalan, dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang stay bersama saya kan, daripada pukul berapa tadi, dah dekat hampir 2 jam dah dekat bersama anda kan. And tak lupa juga, ingat tadi awal-awal tadi saya kata, bagi anda yang stay sampai hujung, ini free gift yang saya berikan kepada anda, iaitu kan 101 idea posting di media sosial. Buat screenshot sekarang dan anda boleh download di www.irfangkhairi.com/download/101_idea.pdf. Okay, ini pemberian percuma supaya anda tahu nak update apa, supaya anda tak kekeringan idea. Harapan saya kan bukan kering malam ni anda dapat banyaknya idea dalam kepala anda, duk serap, okay, informasi yang bermanfaat kan. Dan bila ada informasi bermanfaat, why not anda take action sebelum apa kan, sebelum 2-3 bulan lagi kan orang lain take action dan lakukan idea anda. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Tapi apa yang boleh kan, kontak Razi Rahman, kontak Amirul Hafizi dengan ucapan terima kasih kepada anda. Saya appreciate sangat anda yang bersama saya secara online. Okay, InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa dalam program kita beberapa hari saja lagi. Dan of course InsyaAllah kita akan berjumpa di Facebook ke, dekat Instagram ke, dekat TikTok ke, dekat live ke kan.
terima kasih kepada anda, okay, dengan ucapan saya doakan kejayaan anda, saya harap anda pun doakan kejayaan kami. Okay, so kontak Razi, bookingkan tempat anda, okay, sebab program kami ni selalunya penuh. Assalamualaikum.